Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita malam yang ke berapa ni? Malam yang ke-10 ya. 10, 11, 12. Malam yang ke-10 apa ni Muharram ya. Jadi kita memang sedang berada pada pada bulan apa ni Maulidur Rasul ya, bulan apa ni Rabiul Awal ya, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang sarankan malam ni insya-Allah ya, kita cerita dan bincang ya, serta kita panggil menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan Maulidur Rasul ya. Yang pertama tentang apa tuan-tuan ya? Yang pertama ialah tentang apa ya? Tentang apa yang disebut sebagai apa ni perkataan maulid tu ya. Jadi bila kita sebut maulid ya, dulu kita sebut apa tuan-tuan? Ya, dulu orang panggil apa? Maulud ya, maulud dulu. Sekarang orang panggil maulid. Tuan-tuan perasan tak ada perubahan? Ya, daripada maulud ya menjadi maulid. Perasan tak tuan-tuan? Perasan Ustaz. Ya. Jadi maulud jadi maulid ya. Yang mana yang betul? Yang betul ialah maulid ya, maulid. Jadi Ustaz akan tengok beberapa apa kita panggil ya. Beberapa apa ni poin di sini ya. Mungkin kita boleh ambil manfaat ya daripada perbincangan. Ada banyak perbincangan yang bagus-bagus ya. Jadi kalau kita boleh tengok tentang apa ni tarikh ni ya. Contoh tuan-tuan ni antara perkara yang tuan-tuan boleh tengok lah ya. Pejabat mufti wilayah ni antaranya ya. Dengan artikel Bayan Linnas ya. Kita masuk, try masuk, tengok. Tuan-tuan boleh tengok ya secara lebih detail lagi. Ustaz besarkan ya supaya tuan-tuan boleh nampak. Okey, clear nampak? Kak Zainab boleh nampak Boleh, insya-Allah. Okay, ya. Jadi Bayan Linnas ya, ini website yang bagus tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada masalah apa-apa ya, antara website yang tuan-tuan kena cari adalah website Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ya, terutamanya kalau kita tengok dia punya tarikh itu ya. Tarikh itu sebelum pandemik lah ya, ataupun masa pandemik. Ya, maknanya kalau masa pandemik ataupun sebelum pandemik ya, itu dia punya ya mufti yang menjawab ialah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri tuan-tuan ya. Panjang perbincangan dia ya. Ini Dr. Zul ya. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ini maknanya ni zaman dia masih menjadi mufti wilayah, dia belum menjadi menteri ya, menteri agama ataupun menteri di Jabatan Hal Ehwal Hal Ehwal Agama di pejabat Perdana Menteri lah. Okey ya, Ustaz jadikan ni sebagai kita punya teks perbincangan ya. Tuan-tuan boleh masuk saja nanti website ya, Mufti Wilayah ya, Ustaz dah tunjuk tadi. Kita tengok apa ceritanya ya. Alhamdulillah ya, di sini kita cerita Maulid Ar-Rasul ataupun Maulid An-Nabi. Pasal apa disebut Maulid? Kerana Maulid merujuk kepada hari kelahiran. Ya, birthday. Kalau Maulud merujuk kepada perkataan baby ataupun bayi. Jadi ketika Nabi SAW lahir, kita panggil Mauludun ya, Maulud. Tapi setelah baginda dewasa takkan panggil Maulud lagi. Jadi yang sesuai ialah Maulid ya. Jadi setiap tahun ya dibincangkan tentang bila Nabi lahir. Di sini telah dirungkaikan ya, disenaraikan antara yang disebut di sini antaranya ialah 5 pendapat yang paling utama. Yang paling popular ialah 12 Rabiul Awal. Sebab tu nanti kita akan bercuti pada hari Khamis ya, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, kerana kebanyakan ya negara umat Islam mereka cenderung untuk mengambil pandangan 12 Rabiul Awal. Ya, jadi bila Nabi lahir, Nabi dikatakan lahir pada 12 Rabiul Awal. Nanti kita akan tengok lebih detail ya. Tahunnya tahun gajah ya. 531 Masihi tak betul lah, salah ni ya. Jadi walaupun kita kata dah ada orang cek ya, ada orang buat proofreading, tapi di sini salah.
Cuba tengok di bawah. Ya, 571 masih. Maknanya atas ni, ya, ni salah type lah ni. 571 betul kan? Jadi ada dua pendapat sebenarnya. Satu 570, dua 571. Betul kan? Tak, ya. Dan ini pendapat Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq ni isunya ialah kerana dia tasyayyuk. Ya, tuan-tuan boleh salin perkataan tasyayyuk. Tashin ya ain tasyayyuk. Tasyayyuk ni maknanya dia pro Syiah. Ya, walaupun pro Syiah ni dia bukan Syiah macam sekarang ya. Sebab Syiah dulu, ya, Syiah zaman awal, dia Syiah yang bersifat politik. Ya, dia bukan Syiah akidah ya. Sekarang Syiahnya akidah. Ya, dia mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ya, mengkafirkan Osman, mengkafirkan isteri-isteri Nabi, menuduh isteri Nabi Aisyah berzina, ya. Ini semua perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan akidah, ya. Jadi kita tak boleh terimalah Syiah sekarang ni, ya. Walaupun dari segi fiqh mungkin mereka ada sikit sebanyak beza, tetapi akidah tu bermasalah, ya. Kemudian apa ni? Tapi Syiah dulu dia tidak macam tu, dia lebih pada politik. Maknanya mereka cenderung untuk mengutamakan Saidina Ali ya di dalam pemilihan jawatan khalifah ya. Jadi itu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni dia hidup sezaman dengan Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas yang lahir ya dan wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah, guru kepada Al-Imam Syafi'i ya. Okey, kemudian Imam Az-Zahabi. Ni tokoh besar lah Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi kalau kita jumpa Az-Zahabi, ya, dia tokoh besar ya, tetapi kepakaran dia dalam bidang sejarah ya dan juga dalam bidang hadis. Ya, ini memang pakar hebatlah ya. Kemudian Imam At-Tabari, Imam Tabari tokoh tafsir. Imam At-Tabari juga adalah seorang tokoh besar dalam bidang sejarah ya. Dan antara kitab besar sejarah ya dalam sejarah khazanah umat Islam ni adalah The History of Tabari. Ya, lebih pada 36 jilid. Ya, itu antara rujukan besar ya yang diterjemah oleh Orientalis Barat ya, yang asalnya nak diterjemah oleh UNESCO ya. Kemudian UNESCO batalkan, tak tahu apa sebab. Maka Persatuan Sejarah Iran ya, Sejarah dan Tamadun Iran, mereka telah ambil ya inisiatif untuk menterjemahkan. Cuma malangnya sebahagian besar daripada penterjemah tu adalah Orientalis ya. Hanya ada 3 orang saja Muslim, 2 orang Syiah, seorang aja Sunni, tuan-tuan. Ya, itulah isunya. Yang lain tu Orientalis ya, daripada universiti di Amerika, di United Kingdom dan sebagainya. Okey, ya, itu pandangan yang paling popular. Pandangan kedua ialah pada 9 Rabiul Awal, ya, tahun yang sama, tahun gajah. Tahun gajah tak ada isu lah, semua orang terima. Cuma 570 atau 571, ya. Yang ini disebut oleh Syekh Mubarak Furi ya dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum ya. Ustaz yakin tuan-tuan ada kitab ni. Ya, selalu Sister Syarin kita ya ada share ya, apa kita panggil caption ataupun iktibasat ya, ataupun dia pick and choose daripada buku Ar-Rahiqul Maktum. Dalam bahasa Inggeris kita panggil The Seal Nectar. Ya, ni antara buku sirah yang tuan-tuan kena ada kat rumah, wajib ada lah. Ya, pendapat ini disokong oleh Syekh Muhammad Khudari Beg dalam kitabnya Nurul Yakin. Ya, Nurul Yakin kita ada belajar ke tidak, Kak Zainab? Ada. Kelas apa ni? PW PMP ya. PMP ya. Jadi kita ada kelas dengan pertubuhan minda progresif ya, dengan Sister Shima ya. Jadi Nurul Yakin Ustaz ada mengajar sebulan 2 kali pada hari Rabu ya, selepas kelas Moses kita. Kita ada kelas pukul 11.30 ya sampai pukul 1. 1 jam setengah ya Nurul Yakin ya. Kita pun sudah hampir di hujung Nurul Yakin dah. Ya, sebahagian tuan-tuan pun ada ikut, alhamdulillah ya. Jadi Muhammad Khudari Beg, Syekh Muhammad Khudari Beg dan juga Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi berkecenderungan untuk mengatakan pada 9 Rabiul Awal ya. Ada tak yang kata 2 hari bulan? Ada juga ya. Antaranya ialah Imam Abdul Bar, ni tokoh hadis juga ya, dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab ya. Dia buat biografi para sahabat Nabi, nombor 2 paling besar lah ya, selepas daripada Ibnu Hajar ya. Jadi Ibnu Abdul Bar ni tokoh hadis juga ya. Dia menyebut 2 hari bulan ya. Yang lain yang menyebutnya ialah Al-Waqidi. Al-Waqidi juga tokoh hebat lah ya. Macam kita selalu sebut ya, yang Khadijah kahwin dengan Nabi pada usia 40 tahun, itu pendapat Al-Waqidi. Tapi kalau Ibnu Ishaq ya, dia berpendapat Khadijah kahwin dengan Nabi pada usia
28 tahun. Ya, jadi ada beza jauh tuan-tuan. Ya, kemudian ada beberapa orang tokoh lain, 10 hari bulan pun ada juga, Ibnu Asyakir, tokoh hadis juga. Ya, Abu Ja'far Al-Baqir dan Mujahid daripada Sya'bi. Ini tokoh-tokoh hadis belaka tuan-tuan. Nombor 8 ya. Nombor seterusnya 1 2 3 4 nombor 5 8 Rabiul Awal. Pendapat ini diceritakan oleh Al-Humaidi ya. Al-Humaidi ni guru pada Imam Syafi'i daripada Ibnu Hazam ya. Dan diriwayatkan ya. Al-Humaidi bukan guru pada Imam Syafi'i, sorry. Al-Humaidi guru pada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini guru dia, Al-Humaidi ni ya. Dan Al-Humaidi anak murid Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Bukhari tak jumpa dengan Imam Syafi'i ya. Tapi Al-Humaidi dia jumpa dua-dua. Dia hidup pada zaman Imam Syafi'i dan hidup pada zaman Imam Al-Bukhari. Dia anak murid Imam Syafi'i tetapi dia adalah guru kepada Imam Al-Bukhari, duduk tengah-tengah tuan-tuan. Ya, dialah menyambungkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Al-Bukhari itu. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dan tokoh-tokoh lain lah macam Az-Zuhri contoh ya, Muhammad bin Jubair Mut'aim ya, dan beberapa orang tokoh lain ya. Pasal apa ada perbezaan pendapat ya. Jadi tuan-tuan ada 5 pendapat ya. Ada kata 12, ada kata 9, ada kata 2, ada kata 10, ada kata 8 ya. Ni sebelah-sebelah ni. 8, 9, 10 tu beza sehari saja. 2 hari bulan seminggu awal, 12 hari bulan ya yang biasa kita jumpa. Pasal apa ada perbezaan ya. Jadi tahun disepakati, semua setuju tahun gajah. Perbezaan pandangan ya beberapa hari selepas serangan tentera bergajah. Ya, ada yang kata 40 hari Nabi wafat, Nabi lahir selepas 40 hari serangan tentera tu. Ya, ada yang kata 50 hari. Kalau tuan-tuan baca buku sirah jilid 1 kita ya, di situ ada disebut 55 hari. Ya, 55 hari selepas peristiwa serangan tentera bergajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maknanya Nabi tak tengok ya depan mata baginda peristiwa tersebut. Allah cerita balik di dalam suratul Fil tuan-tuan ya. Kemudian bila lagi disepakati bulan Rabiul Awal ya. Ada juga pandangan yang kata bulan Safar tapi tak tepat lah ya. Yang betulnya Rabiul Awal. Kemudian hari Isnin tak ada isu tuan-tuan. Hari Isnin bulannya Rabiul Awal ya, dan tahunnya tahun gajah ni tak ada isu. Ya, semua orang setuju. Yang berbeza ialah tarikhnya saja ya. Jadi tarikh ni macam mana kita nak sebut tuan-tuan? Ya, pandangan yang terpilih ya adalah pada 9 Rabiul Awal. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, pengarang The Seal Nectar. Ya, disokong oleh 2 tokoh hebat. Ya, 2 tokoh ni tokoh ilmu falak. Jadi dalam sejarah tuan-tuan, bila berlaku khilaf pandangan ya, jadi kita tak boleh tengok pada ulama hadis semata-mata. Kita kena tengok dari segi sainsnya ya, dari segi bidang sains astronominya ataupun ilmu falak. Ya, kerana ulama ilmu falak lah yang paling pandai, yang paling mahir dalam menentukan tarikh. Sebab dia ada calculation dia, ya, dia ada formula dia. Jadi kalau kita tengok 2 tokoh ulama besar dalam bidang apa? Dalam bidang apa kita panggil ya, dalam bidang ilmu falak, ya. Yang pertama orang India, ya, yang disebut sebagai Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Mansurfur ni bandar di India. Dan ulama ilmu falak terkenal daripada Mesir, Al-Alamah Mahmud Bashar Al-Falaki Al-Misri, orang Mesir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Khudari Beg dalam Sirah Nurul Yakin, dan juga ya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam The Seal Nectar. Jadi kalau orang tanya kita, bilakah tarikh yang tepat? Tarikh yang tepat tadilah tuan-tuan. Ya, siang tadi 9 Rabiul Awal tu yang paling tepat, ya. Tetapi macam tadilah, kebanyakan ya para para pemerintah di negara-negara umat Islam kebanyakannya setuju 12 Rabiul Awal. Itulah ceritanya ya. Jadi 12 Rabiul Awal tu bagi cuti kita cutilah. Tetapi kita kena tahu bahawasanya 12 Rabiul Awal lebih sesuai dengan tarikh kewafatan Nabi. Ya, lebih sesuai dengan tarikh Nabi sampai di bumi Quba, bumi Madinah ya. Sampai di Quba 8 hari bulan, 5 hari lepas tu Nabi pun berjalan ya menuju ke Madinah, sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal tarikh Nabi sampai di Madinah masa hijrah, dan juga tarikh Nabi wafat. Tapi kalau tarikh Nabi lahir, yang lebih tepat adalah 9 hari bulan. Tuan-tuan, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya Kak Mariatun? Ada apa? Ya, Datuk terang. Datuk apa? Datuk Azizul ada apa? Silakan ya. Datuk Osman. Kalau ada soalan tuan-tuan ya. Sebab biasa kita dah terima 12. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak tanya tu. Kalau kita terima 12 bulan Rabiul Awal tu,
Ini apakah kaedahnya yang 9 bulan? Adakah 9 bulan sebagai official? Yang official 12 lah. Yang official 12. Sebab itu yang diterima kan. Dari kebanyakan kitab meletakkan 9 bulan kan Ustaz? Kitab-kitab moden, kitab-kitab baru dah 9. Kitab-kitab moden lah. Macam Nurul Yakin, ya, The Seal Nectar, itu dah banyak 9. Tapi kitab-kitab lama masih 12. Sebab kitab lama nak tukar macam mana? Orang yang menulis pun dah wafat. Orang dulu-dulu, ya, dah kan dah wafat. Jadi macam mana kita nak tukar? Kita hanya boleh buat nota kaki je, footnote. Ya, tapi bila kita tulis balik sirah, macam The Seal Nectar, kitab baru, macam Nurul Yakin, kitab baru, so kita boleh betulkan lah, kita ambil pandangan yang lebih tepat. Ya. Jadi, ya, okey. Masih. Ya, sama. Tadi siapa soalan tadi? Ya, Kak Zainab. Dari segi hari untuk Rasulullah wafat sampai di Madinah dan lahir adalah Isnin. Bukan, ya. Nabi sampai di Quba pada hari Isnin, 8, betul. Tapi Nabi sampai di Madinah, ya, pada hari Jumaat. 5 hari lepas tu. Itu ke soalan dia? Ya, Ustaz. Saya ingatkan semua hari Senin. Bukan, ya. Sebab Nabi duduk di Quba 5 hari saja, 5 hari 4 malam. Ya, pasal apa? Pasal apa kita kata 5 hari 4 malam? Sebab Nabi, ya, dalam perjalanan menuju ke bumi Madinah tu, daripada Quba pergi Madinah tu 2 batu je, ya, 3.2 kilometer. Jadi Nabi keluar pada pagi Jumaat, ya, waktu duha dah hujung nak masuk Zuhur dah. Jadi dalam perjalanan, ya, sebelum sampai di Madinah, Nabi sampai di satu perkampungan, dah masuk waktu Zuhur dan Nabi buat solat Jumaat. Itu solat Jumaat pertama. Jadi dah tentulah bukan hari Senin. Kalau hari Senin macam mana nak buat solat Jumaat? Ya, jadi itu bukti paling mudah untuk kita terima bahawasanya Nabi sampai di Madinah pada hari Jumaat, kerana pada hari tersebut Nabi mengerjakan solat Jumaat yang pertama. Nabi berkhutbah kali pertama di bumi Madinah, ya. Sebab di Mekah tak boleh buat solat Jumaat. Jangan kata solat Jumaat, solat-solat biasa pun mereka dipukul, mereka dihalang, ya, dan pelbagai perkara lagi. Jadi di Madinah ni bebas sebab Nabi telah dilantik, ya, dan nak dicalonkan menjadi ketua pemerintah di Madinah tu. Jadi oleh kerana itu, peristiwa solat Jumaat itu adalah bukti mengatakan bahawasanya Nabi sampai di bumi Madinah pada hari Jumaat, 12 Rabiul Awal. Kalau sampai di Quba, 8 hari bulan, ya, pada hari Isnin. Kerana Isnin sampai Jumaat, 5 hari. Tapi 4 malam, ya. Jadi itu ceritanya. Sebab tu Nabi bina Masjid Quba dulu. Iaitu jilid pertama, ujung jilid pertama, tuan-tuan boleh tengok. Ya, Nabi sampai di Quba pada hari Isnin, ya, dan pada hari Jumaat, ya, waktu duha hujung dah, ya, nak masuk Zuhur, Nabi keluar, masuk waktu Zuhur, terus Nabi minta supaya didirikan solat Jumaat. Maka adalah satu tempat macam ada bangsal sikit, Nabi berkhutbah dan juga mengimamkan solat Jumaat yang pertama. Ya, jadi hari itu adalah hari Jumaat, bukan hari Senin. Hari Senin adalah hari sampai di Quba. Nabi wafat betul hari Senin, 12 Rabiul Awal. Tapi Nabi lahir, ya, setuju berdasar kepada ilmu sains, ilmu falak, ilmu astronomi Islam, ya, bahawasanya 9 tu yang lebih tepat, ya. Kerana apa? Kerana para ulama sirah melihat, ya, 12 Rabiul Awal, bila tengok pada kalender, 12 Rabiul Awal tu hari Khamis. Ya, hari Khamis ni 12 ni tuan-tuan, ya, 12 ni, ya. 12 ni yang Ustaz tunjukkan kersa ni. 12 ni adalah hari Khamis. Yang ini kalender yang menentukan, bukan kita saja-saja suka, tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalender, tuan-tuan tengok 12 Rabiul Awal tahun 570 atau 571 tu, ya, pada 20 April, ya, tahun gajah tu, 12 Rabiul Awal ni adalah hari Khamis. Jadi dah tentulah salah. Ya, kerana Nabi lahir hari Isnin. Jadi kalau hari Khamis tu 12, hari Rabu 11, hari Selasa 10, ya. Hari Isnin dah tentulah 9, ya. Kerana Nabi lahir pada hari Isnin tu tidak ada khilaf. Ya, ini ambil daripada hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh, ya, daripada Abi Qatadah ni, hadis ni yang Ustaz share ni tuan-tuan. Ya, jadi para ulama mengharuskan Maulid Rasul menggunakan hadis di bawah ni. Ya, antaranya ialah daripada Abu Qatadah. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca, tuan-tuan, Ustaz besarkan lagi sikit. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil isnain.
Hadis yang sama ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya, ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kita dah pernah baca dah hadis ni, ya. Anna bahawasanya Rasulullah, ya, baginda Nabi selawat dan salam kata baginda, suila ditanya an saumil isnain, tentang puasa pada hari Isnin, puasa sunat. Ya, jadi dari Abu Qatadah. Abu Qatadah ni orang Ansar, orang Madinah. Jadi Abu Qatadah Al-Ansari, tuan-tuan boleh salin. Abu Qatadah Al-Ansari ataupun nama sebenarnya Rib'i bin Amir. Nama sebenarnya Rib'i bin Amir. Ya, Rib'i bin Amir, ya. Jadi Rib'i bin Amir ni kalau kita tengok, ya, dia memang tokoh sahabat lah, ya, di kalangan apa kita panggil? Di kalangan apa kita panggil, ya. Beliau ni tokoh di kalangan apa ni, orang-orang Ansar, ya. Jadi beliau lah yang telah meriwayatkan apa ni hadis ini, ya. Ada orang tanya, ya. Oh, bukan Rib'i bin Amir tuan-tuan, ya. Al-Haris bin Rib'i. Salah, terbalik. Al-Haris bin Rib'i nama dia. Al-Haris bin Rib'i, betul kan? Al-Haris. Ya, Al-Haris, ya, alif lam ha alif ra sa. Haris bin Rib'i, ya. Al-Haris bin Rib'i, Rib'i bin Amir orang lain. Itu dalam perang lawan dengan Parsi tuan-tuan, ya. Nama dekat-dekat. Ya, Al-Haris bin Rib'i ataupun nama sebenarnya, nama apa? Nama kunyahnya Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau telah riwayat hadis, ya, ketika Nabi ditanya. Jadi orang tanya Nabi, ya. Su'ila, ditanya Nabi an tentang saumil isnain, puasa pada hari Isnin. Faqala, Nabi jawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ya, ini jawapan dia, Kak Zainab, ya. Fihi wulidtu, pada hari Isnin itu aku dilahirkan, wa fihi, dan pada hari Isnin juga, unzila alayya, aku mula-mula diturunkan wahyu. Maknanya wahyu mula-mula, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pada malam Isnin. Ketika Nabi berada di gua, ya, di gua Hira, di atas Jabal Nur, ya, Nabi ditemui, didatangi oleh Jibril, dan Jibril peluk Nabi, dan Jibril suruh Nabi baca. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Memang Nabi tak boleh baca. Ya, maka Jibril ajarkan kepada Nabi, dan Nabi pun ikut apa yang dibaca oleh Jibril. Ya, 5 ayat pertama ataupun ayat-ayat awal daripada surah apa? Ya, daripada suratul Alaq, ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Jadi bila turun pada malam Isnin. Jadi waktu malam, confirm waktu malam, dan bila malam tu malam Isnin. Maknanya siang tadi hari Ahad. Ya, malam tu Isnin tuan-tuan, ya. Jadi ceritanya ialah cerita Nabi ditanya. Ya, su'ila, ditanya Nabi an saumil isnain, ya, tentang puasa hari Isnin. Nabi pun jawab, itulah hari aku dilahirkan, dan hari aku mula-mula diturunkan wahyu. Maknanya surah pertama turun. Jadi berdasar pada hadis riwayat Imam Muslim ni, hadis ni hadis sahih, maka confirm bahawasanya Nabi lahir hari Isnin. Jadi kalau Nabi lahir hari Isnin, ya, apa lagi tuan-tuan, ya, maknanya menunjukkan bahawasanya betul lah tarikh 9 tu, pasal tarikh 12 adalah hari Khamis. Jadi tak betul lah. Ya, jadi kalau berdasar pada hadis saja, ya, banyak orang cenderung pada 12. Tapi kalau kita gabungkan hadis, ya, sirah dan juga dengan ilmu astronomi, maka kita dapat jawapan yang lebih tepat, tuan-tuan. Ya. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah mensyukuri nikmat Allah atas kelahirannya pada hari Isnin dengan berpuasa. Ya, Nabi bukan sekadar puasa setahun sekali, ya. Nabi kerap puasa pada hari Isnin. Terutamanya kalau hari Isnin itu jatuh pada 13, 14, 15, yang hari putih. Berbetulan dengan hari putih, lagilah Nabi puasa. Sebab kita tahu Nabi tidak selalu Isnin Khamis, tetapi Nabi melazimi, ya, puasa pada 13, 14, 15. Terutamanya kalau 13, 14, 15 tu, ya, kita kata jatuh pada hari Isnin ataupun Khamis, itu lagilah Nabi berpuasa. Jika baginda berpuasa pada hari Isnin kerana bersyukur kepada Allah atas kelahirannya sendiri, maka begitu juga bagi umatnya untuk mensyukuri nikmat kelahiran baginda untuk berpuasa pada hari Isnin. Jadi kita puasa pada hari Isnin. Kita baca Quran banyak pada hari Isnin. Kita baca kisah kelahiran baginda SAW, ya. Bukan pada hari Isnin sajalah, ya. Pada paling kurang, ya, kita kata pada, kalau macam kita ni malam Selasa ni. Ya, kalau kalau orang putih maknanya Monday night lah, ya. Tapi kalau ikut kalender hijrah, ya, kita kata malam Selasa. Ya, tapi tidak jadi masalah lah, ya. Hari apa pun kita boleh cari masa untuk mempelajari kisah perjalanan hidup Nabi. Ya, macam kita selalu buat hari Rabu lah dengan kelas Moses sebagai contoh. Ya, hari Isnin juga banyakkan bersedekah, melakukan perbuatan baik yang lain. Ya, jadi benda-benda yang baik lah, ya, yang boleh kita buat. Jadi hadis ini adalah merupakan
bukti confirm Nabi lahir pada hari Isnin. Tak ada khilaf. Bulan, ya, para ulama tak ada khilaf. Semua setuju. Walaupun tadi tarikh berbeza, tetapi bulan Rabiul Awal. Tahun gajah, tak ada khilaf. Ya, secara umum tak ada, kita kata tak ada khilaf. Okey, tuan-tuan, ya, selesai. Itu cerita tentang pemilihan tadi, ya. Jadi kalau orang tanya kita sebab apa? Kerana apa? Ya, kerana memang ada hadis yang sahih sebut, ya, bahawasanya Nabi lahir pada hari Isnin. Nabi pun confirmkan, tuan-tuan. Ya, tak ada isu lah. Okey, ada apa soalan? Silakan. Ustaz, Abu Qatadah ni yang buta tu ke? Yang buta Qatadah saja. Itu bukan sahabat, ya. Qatadah tu dia hidup, ya, apa ni, hujung zaman Ibnu Abbas. Cuma dia bukan anak murid Ibnu Abbas. Kita dah, ya, Kak Zainab pun dah tanya hari tu kan. Formula MIQ tu kan, ya, Mujahid, ya, Ikrimah dan juga Qatadah. Tapi yang lebih tepat MI sajalah. Ya, apa, Imam Mujahid dan Imam Ikrimah, ya. Dua-dua tu anak murid pada Ibnu Abbas, tapi Qatadah bukan, ya. Kerana besar kemungkinan Qatadah tak pernah jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Sebab Qatadah lahir tahun 61, Ibnu Abbas meninggal tahun 68. Hanya ada 7 tahun je. Lebih kurang 7, ya, 7 ataupun 8 tahun tak sampailah. Ibnu Abbas pula duduk di Taif, sedangkan Qatadah duduk di Iraq, duduk di Kufah. Ya, dia pula buta, ya. Jadi besar kemungkinan dia tak pernah datang. Lebih-lebih lagi, kita Ustaz sebut dulu, biasanya budak-budak kecil kalau nak pergi haji, biasanya umur berapa minimum nak pergi haji? Mak bapak dia akan bawa. Berapa usia? Belum. Tuan-tuan, ya? Belum. 10 tahun, ya. Jadi kalau dia baru berusia 8 tahun, macam mana nak pergi? Kebiasaan, tuan-tuan, ya. Kerana perjalanan jauh, bimbang takut budak-budak ni tak tahan. Ya, kita tengok budak-budak yang umur 17, 18 tahun pun tak tahan. Ya, Ustaz tengok dalam cerita apa, Genghis Khan, ya. Jadi masa Marco Polo dibawa oleh bapa dia, ya, daripada Venice, ya, melalui jalan laut, melalui apa, kawasan apa ni, cuaca ekstrim, ya, melalui beberapa negara tu. Nak sampai ke China tu, kita kata melalui banyak, ya, perjalanan yang ekstrim, cuacanya, keadaannya very rough, sehingga Marco Polo jatuh sakit beberapa kali. Tapi ia survive, ya, sampai di China. Bapaknya tinggalkan dia di China untuk bekerja di apa kita panggil di istana Genghis Khan. Ya, sebab tu Genghis Khan sayang dengan Marco Polo ni. Dibagi kedudukan yang baik, ya. Kerana Marco Polo menguasai beberapa bahasa. Termasuklah, ya, bahasa yang digunakan pakai di China pada waktu tu. Jadi maknanya hebatlah Marco Polo ni, ya. Tapi nak sebut masa dia pergi umurnya sekitar 17 atau 18 tahun. Itu pun tak tahan, tuan-tuan. Ini kan pula, ya, kita kata kalau budak-budak yang berumur kurang daripada 10 tahun. Jadi biasa tak travel lagi. Jadi macam mana dia sampai di Mekah ataupun sampai di Taif, ya, untuk apa? Untuk belajar daripada Abdullah bin Abbas. Nampak tak logik, tuan-tuan, ya. Nampak kemungkinan besar tipislah harapan dia untuk belajar daripada Abdullah bin Abbas. Mungkin dia belajar daripada Mujahid, mungkin. Dia belajar daripada Ikrimah, mungkin, ya. Tapi bukan daripada Ibnu Abbas secara direct. Okey, jadi itu Qatadah, ya. Qatadah bin Di'amah nama dia. Qatadah bin Di'amah, ya. Yang ini Abu Qatadah Al-Ansari, orang Madinah, ya. Dan beliau nama sebenarnya adalah siapa tadi? Al-Haris bin Rib'i. Ya, Al-Haris bin Rib'i. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ustaz, tadi Ustaz cakap yang hadis tadi tu hari Isnin tu kan ada terima wahyu tu yang 17 Ramadan nuzul Quran tu lah Ustaz, ya. Ahad Ya. mana Isnin. Kalau Nanti betul lagi 17 lah. Al-Alaq. Kalau betul 17 lah, ya. Kalau betul 17, ya. Tak apalah, yang penting kita tahu, ya, harinya Isnin. Ya, harinya Isnin. Jadi 17 tu biasa nuzul Quran, betul. Ya, memang itu yang popular. Tapi ada tak tarikh-tarikh lain kemungkinan turun Quran tu pada tarikh lain tapi bulan Ramadan? Ada. Ya, cuma 17 yang popular macam tadilah. Nabi lahir 12 tu popular sebab ikut pada sebahagian ulama hadis. Cuma bila kita tengok daripada perspektif ilmu astronomi, kita tahu rupanya tak tepat sebab 12 tu hari Khamis. Ya, kita tak kata orang dulu salah dak, ya, tapi sebab ilmu astronomi ni, ya, dia dilengkapkan kemudian-kemudian ni. Ya, awal-awal dulu ada juga, ya, tetapi tidaklah sehebat seperti mana yang ada pada abad-abad yang terbaru ni lah, ya, lagi hebat, ya, dengan peralatan, ya, dengan kecanggihan, jadi lebih hebat pencapaian dalam bidang astronomi, ya. Tu dia punya alasan dia, tuan-tuan. Okey, ya, jadi betul lah, ya. Kalau tarikh 17 Ramadan itu adalah tarikh yang tepat,
penurunan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, maknanya siang tadi 16 hari bulan, malam tu tenggelam matahari masuk 17, Nabi dapat wahyu, maknanya isyak lah, isyak ke atas, ya, sebab malam, ya, sebab disebut malam, ya, malam Isnin, ya, jadi malam Isnin tu biasanya merujuk pada waktu selepas isyak, ya, sebab malam tu bermula daripada isyak. Kalau maghrib walaupun dah masuk hari baru, tetapi masih ada apa kita panggil, masih ada mega merah di kaki langit dan waktunya singkat, ya, sedangkan Nabi bersama dengan Jibril tu ambil masa juga, jadi kemungkinan besar selepas isyak. Itu jawapan dia. Ada lain, silakan tuan-tuan, ada apa? Ustaz, Ya. actually tarikh tu is it really significant? Maksudnya kalau kan masa dulu pun sahabat pun tak pernah bincangkan lah tarikh Nabi lahir. I Kalender think pun tak ada. sometimes sorry? Kalender pun tak ada dulu, macam mana nak bincang? Correct, exactly. And then macam kalau kita kata astronom ahli falak tu dia buat calculation mungkin later years ni Betul. dia lagi accurate, tetapi sebenarnya kita pun tak tahu because kalau ikutkan kalender sebab dia pakai bulan kan Ustaz kan. So yang some months you have 29 days, some months you have 30 days. 30, betul. So you don't know actually in that year how many in the 12 months tu, the each month tu is how many days, we are also not sure juga kan Ustaz. Betul, actually betul. nya. Jadi I think it is something that I think I don't know, for me is kita ingat Rasulullah SAW sebut dia kenapa dia muliakan hari Isnin. So kita tahu dia lahir hari Isnin. But he never mentioned. And if it is something significant kan Ustaz, kita pun dah belajar, kalau something tu significant, Allah akan tunjukkan kepada kita that we have to know this information. We have to know this is a fact and we have to do something about it. Jadi in this case, macam ni kan, kita dah tahu, kita dah kira, dah orang pun dah percaya dalam buku-buku baru tu dah kata 9 hari bulan. But nobody wants to change the 12 hari bulan, 12 hari bulan tu. Jadi kan Ustaz, perkara ni actually is it correct or not to take the stand that it's really not significant. The significance is to remember Rasulullah SAW. Ya, betul. To treasure the days that he was born because he mentioned it and he also appreciates it. But other than that, I think it is not significant lah Ustaz, in my opinion. Am I right to think like that? I disagree with you. Sebab ada tarikh lagi penting, malam Qadar. Kalau benda tu tak penting, pasal apa disebut 10 malam terakhir, lepas tu Nabi tak sebut pula malam 27 ke tak, sama juga, lagi hebat. No, what I meant was, patutnya malam. Maksud saya Ustaz, maksud saya kita tak payah nak be specific whether it is 9 or 8 or 12. Ustaz tak setuju juga. Sebab para ulama dalam bidang ni, inilah cara mereka nak dapat pahala. Ya, macam seseorang tu dalam bidang apa kan, ya, ijtihad dia dalam bidang tu sebab inilah bidang dia nak dapat pahala, bincang, dia tengok, dia kaji, dia melihat, ya. Cuma macam tadilah, memang betul lah. Nabi lahir berapa bulan pun tak penting, betul. Yang tu Ustaz setuju. Ya, yang penting Nabi hari Senin kita tahu, bukan hari Selasa, bukan Rabu kan, bukan. Ya. Tetapi macam tadilah, kalau kita tahu dengan betul kan lebih baik daripada kita agak-agak. Ya. Sebab benda ni memang nampak kalau lah kata orang celebrate pada 12, salah ke? Tadi tak salah. Tetapi mengapa kita tak betul kan kalau kita tahu benda tu salah, ya? Itu je lah cerita dia. Ya. Betul lah tu, ya. Secara umum betul, dia bukanlah terlalu penting sampai siapa sambut 12 berdosa, siapa sambut 9 dapat pahala. Bukan, dia bukan macam tu. Ya, sebab perbincangan menjurus kepada benda-benda macam tu kan Ustaz. Tapi perlu ambil perhatian, ya. Kalau tidak mufti pun tak tulis. Mufti tulis ni dengan kajian-kajian ni, dia bukan 1-2 hari punya kerja ni. Ya, dan dia ada tim dia. Buang masa kalau macam tu tak, ya. Tak buang masa. Maksudnya, you see, with the kajian that he had done, still our holiday is on the 12th. Macam itulah maksud saya. Sebab kalau ulama dia hanya memberitahu perkara sebenar. Sama ada orang nak buat atau tidak terserah, ya. Macam Ustaz lah kan. Ustaz dah bagi tahu dah. Ya, Ba'diyah maghrib ni 2 rakaat contoh. Ya, Ustaz bagi contoh yang mudah.
Ustaz bagi tahu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ya, lepas pada sembahyang maghrib 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2. Tak boleh buat 4, tak boleh buat 6. Orang setujulah. Ya, pasal 2 tu popular kan. Tapi Ustaz bagi tahu, rakaat pertama lepas Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Tapi orang tak nak buat. Kita tak boleh paksa. Ya, dan ya, kita bagi tahu yang benar. Nanti Ustaz datang lagi malam bila Ustaz bagi tahu balik, tuan-tuan, jangan kelang kabut sangat ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib tu, kan? Contoh ya. Ustaz bagi tahu balik. Kalau perempuan lupa, tuan-tuan lupa, Ustaz bagi tahu sembahyang ba'diyah maghrib ni ada surah. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Okey Ustaz, okey terima. Dia pun buat. Malam lusa tak buat balik, dia lupa balik. Bulan depan Ustaz datang cerita balik sekali lagi, ya. Kita sebagai guru, sebagai pengkaji, kita bagi tahu je lah. Macam ni kan, ya, Dr. Zul dah bagi tahu. Ini belum tengok dalam utusan Malaysia, berita harian, semua dah sebut benda yang sama. Ya, tapi kita nak mengubah orang tu memang susah lah, ya. Unless kalau orang tu terima, dia buat kajian, ya, ataupun dia terima pakai. Tapi kalau dia tak terima, salah tak? Sebab pandangan 12 pun ada. Cuma kita dah bagi tahu 12 tu hari Khamis. Ya. 9 hari bulan tu hari Senin. Tapi kalau orang tak nak percaya, tak apa, tak ada masalah. Orang bagi cuti pada hari Khamis, cutilah. Ya, jangan kita boikot kan. Cuma kita bagi tahu tarikh yang sebenar adalah Isnin 9. Ya. Cuma macam tadi, ya, betul kata Kak Suhati jadi. Pasal apa ada 8? Pasal kalau bulan Safar, bulan yang kedua tu 29 hari bulan, jadi 8. Correct. Kalau 29, kalau dia 30, dia jadi 9. Macam tu je cerita dia. Ya, sebab either 29 ataupun 30. Macam kita puasa lah. Kadang 29, kadang 30. That's right. Tapi benda ni penting. Kak Suhati. Elok kita tahu betul daripada kita tahu salah. Ya, macam tadi kan. Kalau Ustaz sebut. Orang tak baca kuliah kulhu masa ba'diyah maghrib, dia tak salah. Cuma rugilah sebab dia tak buat. Kita dah bagi tahu. Ya, solat duha contoh. Kita dah bagi tahu dah. Solat duha. Walaupun Nabi pesan, ya, jangan tinggal solat duha. Tapi yang Nabi buat 4, bukan 2. Orang tak nak juga buat 4. Dia kata yang paling kurang saya buat 2. Sudahlah. Ya, kita bagi tahu Nabi buat 4. Ya, tambah lebih boleh, 6 boleh, 8 boleh. Tapi dia tetap juga nak buat 2. Kita tak boleh nak paksa lah. Kita bagi tahu yang betul, kita bagi tahu yang Nabi buat, tapi dia tak nak juga. Terserah. Ya, kita tak salah lah. Ya, sebab orang agama, guru-guru, ustaz-ustaz, pensyarah dan sebagainya, kita kena bagi tahu cerita yang betul. Ya, orang nak terima atau tidak, orang nak marah ke nak apa, itu bukan urusan kita lah. Sebab yang penting kita dah sampaikan. Sudah. Ya, jadi kita panggil, ya, itulah tujuan orang yang mengkhusus dalam sesuatu bidang kan. Sebab kalau kita salah, dia bagi tahu lah. Ya, contoh kita kata Kak Suharti, ya, dalam bidang kita panggil komunikasi contoh. Ya, kalau Ustaz cakap sesuatu yang salah, Kak Suharti kena tegur. Ustaz minta maaf. Ya, walaupun ada pandangan, ya, Ustaz punya pandangan tu ada poin tu ada betul, tapi secara umum pandangan Ustaz atau kepercayaan Ustaz tu salah. Sebab dari segi perspektif komunikasi, ya, telecommunication dia macam ni, kena bagi tahu. Bidang apa pun, masak sama, ya, pertanian sama, perkayuan macam Dr. Syahri kita sama. Macam itulah, tuan-tuan. Okey, ya. Terus Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Sama-sama, ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya, kena tengok dia punya hadis, dah tahu dah cerita. Ustaz tak nak panjangkan. Ya, sebab yang penting tuan-tuan, kita cerita Maulidur Rasul, tujuan dia tu apa sebenarnya? Tu cerita dia, ya. Jadi tuan-tuan dah tengok ni, ya. Jadi ni Ustaz tak nak detailkan lagi. Cuma nak cerita tentang beberapa perkara, ada apa yang Ustaz kena sentuh di sini, ya. Hadis dah clear lah. Ya. Jadi tentang Maulid Rasul, ya. Maulid Rasul tuan-tuan tahu, ya, Nabi tak pernah buat. Para sahabat tak pernah buat, ya. Para ulama mazhab tak pernah buat. Tetapi apakah hukum dia? Ni ditanya tuan-tuan, ya. Okey, kita tengok beberapa pandangan ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ni tokoh besar lah, ya. Kalau tuan-tuan ingat, Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kitab apa yang kita belajar, tuan-tuan? Kita belajar kitab apa dengan dia? Kitab dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita belajar kitab apa? Kak Mariatun, ya. Haji Syahri. Kita belajar apa? Bulughul Maram. Jangan lupa, itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh hebat, ya, mufti Mesir dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan beliau paling terkenal Ibnu Hajar ni kerana beliau yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari tu. Kitab Sahih Bukhari tu 7,500 lebih hadis tu, tuan-tuan, ya, 7,600 hadis lah lebih kurang, ya. Jadi kitab Sahih Al-Bukhari tu
disyarahkan semua, every single hadis dalam tu disyarahkan, diinterpret, ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ya, yang mentafsirkan hadis Sahih Bukhari ni ramai tokoh-tokoh ulama. Tapi the best, ya, out of them adalah Ibnu Hajar Asqalani, tokoh hebat tuan-tuan. Tokoh hadis hebat, ya. Macam komputer kepalanya tuan-tuan. Ya, maknanya hebat, ya. Dia bukan sekadar bagi tahu hadis ni sahih ke tidak, tapi dia bagi tahu, ya, apakah, ya, tafsiran sebenar hadis tersebut. Ya, jangan orang salah, ya. Ibnu Hajar. Kalau Sahih Muslim, ya, ada 7,500 hadis lebih kurang juga, ya. Sahih Bukhari lebih sikit daripada Sahih Muslim. Ya, yang paling bagus mentafsirkan hadis Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau dua-dua ulama ni dah kata macam ni, kita terima. Senang cerita. Tak payah sibuk dengan orang lain dah. Ya, kalau kita tanya kan, contoh kita kata, ya, pasal apa kita duha minimum buat 4? Oh, sebab Ibnu Hajar kata memang Nabi buat 4 minimum. Imam Muslim kata 4, sudah. Tak payah tanya orang lain dah. 2 ni sudah memadai tuan-tuan. Kerana ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mensyarahkan Sahih Bukhari, manakala Imam Muslim mensyarahkan Sahih Muslim. Cukuplah. Ini 2 kitab paling sahih dalam dunia ni. Ya, apa kata Ibnu Hajar? Ya, asal dalam amalan sambutan, ya, peringkat atau peringatan Maulid Rasul adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan daripada ulama salafun salih. Salaf salih ni maknanya yang hidup 300 tahun awal. Maksudnya tuan-tuan, memang tak ada bukti. Nabi tak suruh orang buat maulud, ya, ataupun maulid. Ya, zaman Nabi, zaman para sahabat tak ada. Akan tetapi maulid tersebut mengandungi banyak kebaikan dia. Sesiapa yang berusaha meraih kebaikan dalam maulid, menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah yang baik. Dia sebut bid'ah hasanah. Ya, perkataan bid'ah hasanah ni ada isu, ada orang tak terima. Ya, kita hormatlah. Dia kata bid'ah semuanya tak baik. Ya, tapi macam tadilah Al-Imam Syafi'i membahagikan bid'ah pada 2. Ada bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk, ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu apa tuan-tuan? Bid'ah yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ya, walaupun Nabi tak pernah buat, tapi dia bertentangan tak dengan hukum syarak. Ada tak tujuan dia? Ada. Ya. Tetapi macam tadilah, jangan kita ekstrim, jangan melampau. Ya, dalam merayakan tu, ya. Kalau merayakan tu tujuan dia untuk mengingati Nabi, baca kitab sirah, buat forum perdana, jawab soalan-soalan, bagi tahu pada masyarakat sunnah yang patut kita ikut apa dia. Kalau macam tu tujuan dia, baguslah tuan-tuan. Ya, kalau macam ustaz personally, ustaz pun dijemput untuk bagi pengisian Maulid Rasul. Ya, di Masjid Surau, ya. Kita dijemput. So kita boikot atau kita batal? Tak, kita datang sebab tujuan kita nak dekatkan orang kepada Nabi, nak bagi orang kenal Nabi tu. Ya, nak bagi tahu bahawasanya Nabi ni kalau dia datang untuk apa? Kita bagi tahu tuan-tuan. Ya. Kemudian apa lagi, ya? Ini ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, ya, oleh Imam As-Suyuti. Dia quote perkataan tersebut, ya. Kemudian ada cerita direngankan Abu Lahab pada tiap-tiap hari Isnin dengan sebab dia membebaskan hambanya Suwaibah. Jangan lupa Suwaibah ni, siapa Suwaibah ni, apa dia buat pada Nabi tuan-tuan? Suwaibah apa dia buat? Ya, Kak Nuraini apa dia buat Suwaibah ni? Pada Nabi. Susu. Dia adalah ibu susu pertama Nabi lah. Ya, ibu susu pertama Nabi. Maknanya ibu susu. Kalau ibu betul Nabi, ya, Aminah. Aminah lah yang susukan Nabi dulu. Tetapi selain daripada Aminah, siapa yang susukan Nabi? Suwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian barulah ya, Halimah As-Sa'diyah. Ya, kerana Halimah As-Sa'diyah duduk di kampung. Suwaibah duduk di bandar. Ya, dia pula hamba kepada Abu Lahab. Ya, jadi dia gembira dengan kelahiran Nabi, dikatakan, ya, walaupun adalah perbincangan, ya, tapi maknanya, ya, kalau sejahat Abu Lahab pun ada juga, ya, dia punya keringanan sikit. Ya, ini kan pula kita yang bukan lawan Nabi. Tetapi macam tadilah, jangan ekstrim. Ya, jangan kata Nabi suruh kita buat maulid, tak. Ya, tetapi kalau tujuan maulid tu bagus, ya, ada qasidah, ya, ada puji-pujian, ada cerita tentang Nabi. Tapi jangan nasyid qasidah je. Ya, langsung tak ada cerita. Apa Nabi suruh buat? Ya, tak ada cerita langsung. Tak ada perubahan dalam kita punya kehidupan ni, sama aje. Semain duha masih 2 rakaat lagi, kita kata, ya. Suratul Muluk malam dengan surah Sajdah masih tak baca lagi. Suratul Muluk dah baca, suratul Sajdah tak nak baca juga. Ya, kita dah bagi tahu dah, ya. Malam ni baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. A'udzubikalimatillah 3 kali, ya. Ayat kursi setiap kali lepas solat. Kalau kita tak buat juga, macam mana? Apa manfaatnya kita buat maulid kalau tak ada perubahan? Sama aje. Ya, patutnya maulid tu mengajak kita dekat dengan sunnah Nabi. Apa yang boleh kita amal? Patutnya benda-benda macam tu tuan-tuan. Ya.
Okey, ya. Jadi apa ni, ada cerita ketika Abu Lahab meninggal dunia, aku bermimpi bertemu dengannya. Ya, ini Saidina Abbas bagi tahu. Ya, disebut oleh Imam As-Suhaili, ya, dalam syarah apa ni, kitab Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham tu kitab sejarah besarlah, ya. Kemudian disyarahkan oleh As-Suhaili, tokoh lain. Dia kata cerita Saidina Abbas ketika Abu Lahab meninggal. Abu Lahab meninggal ni selepas perang Badar. Tuan-tuan jangan lupa, ya, dalam perang Badar Abu Lahab tak pergi. Tapi kerana apa dia meninggal? Siapa ingat? Ya, pasal apa Abu Lahab meninggal? Dia tak pergi perang. Dia meninggal setelah dia mendapat apa? Tuan-tuan. Demam. Sahabat-sahabat semua meninggal, Ustaz. Pasal dia dapat berita buruk lah. Kawan-kawan dia, Depression. ya, semua meninggal dunia. Abu Jahal meninggal, ya. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ni semua kawan-kawan baik dia, semua meninggal. Ya, semua terbunuh dalam perang tersebut. Jadi dia bersendirian. Ya, dan dia depres lah, ya. Jadi dia depression lah dia, ya. Dan jadi murung, ya, menyebabkan dia dihinggapi penyakit kulit, penyakit kudis, ya, dan bawa pada kematian. Dikatakan 7 hari selepas tu. Ya. Jadi apa ni, kata Saidina Abbas, bukan Abdullah, ya, bapa dia. Aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, ya, selepas tahun. Pada seburuk keadaan lantas dia berkata, tidak aku dapati selepas kamu sebarang kerehatan kecuali azab diringankan daripadaku setiap hari Isnin. Ya, ada cerita Saidina Abbas mimpi, ya. Jadi Saidina Abbas ni orang yang layak lah, orang beriman, walaupun asalnya dia tak beriman dengan Nabi tapi masuk Islam dia. Ya, kemudian dia jadi tokoh hebat lah. Dia yang banyak dia punya peranan dalam memenangkan Islam, terutamanya dengan harta dia. Ya, kita tahu Mekah tu kan, ya, sekeliling apa ni Masjid Haram Mekah tu, tanah-tanah di situ kebanyakannya Saidina Abbas punya. Kerana orang yang berhutang dengan dia, Al-Abbas kan ceti. Orang yang berhutang dengan dia tak boleh bayar hutang, maka dia ambil tanah orang tersebut. Jadi ketika kerajaan nak besarkan, ya, Masjid Haram Mekah, maka mereka minta izin daripada Saidina Abbas, dan Saidina Abbas memberi sebahagian tanah tersebut untuk dibesarkan masjid. Jadi banyak jasa dia lah. Ya, beliau juga merupakan bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi selepas daripada kewafatan Abu Talib. Ya. Jadi yang demikian kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin dan Suwaibah telah memberikan berita gembira kepada Abu Lahab. Suwaibah tahu berita Nabi lahir sebab Nabi lahir di rumah Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib tu siapa dia? Abdul Muttalib adalah datuk Nabi, ya. Jadi bila Abdul Muttalib minta siapa ni, apa kita panggil, Aminah, ya, sebab Aminah ni menantu dia, ya. Anak dia siapa kita panggil, anak dia Abdullah dah wafat dah, ya. Jadi oleh kerana itu dia jemput menantu dia untuk lahirkan anak di rumah dia. Dan dikatakan Suwaibah ada pada masa itu. Dan Suwaibah, ya, berlari bergembira balik beritahu Abu Lahab berkenaan kelahiran Nabi Muhammad, ya, anak saudara lelaki Abu Lahab. Gembira Abu Lahab. Ya, lantas Abu Lahab telah merdekakan Suwaibah tu. Dia merdekakan Suwaibah dan dia minta Suwaibah menyusukan Nabi. Ya, jadi ada dalam Fathul Bari, ini syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada cerita dalam juzuk yang ke-9. Jadi kalau orang tanya kita, daripada mana kita dapat berita ni? Daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang menceritakan hadis riwayat daripada Saidina Abbas yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpi dia, tuan-tuan. Ya, cerita ni juga, ya, memberi tahu kepada kita bahawasanya boleh kita bermimpi tentang orang jahat, boleh. Ya, bukan kita mimpi jumpa orang baik je, jumpa orang jahat pun boleh. Ya, sebab itu, ya, kita kata ramai di kalangan anak-anak yang bermimpi setelah mak bapak dia meninggal. Dalam keadaan mak bapak dia dalam keadaan yang di tempat yang buruk, tempat yang hina, pakaian compang-camping dan sebagainya. Ya, kemudian, ya, anak tu figure out, ya, sebenarnya apa masalah mak bapak dia ni orang sembahyang. Mak bapak ni orang beriman, tapi apa masalah dia? Ya, bila dia cek balik, rupanya mak bapak dia ada hutang yang tak dibayar lagi. Bukan hutang besar pun, ya, bukan hutang kereta, hutang rumah, hutang apa, bukan. Ya, itu dengan institusi kewangan, ya. Mak bapak dia tu ada hutang dengan orang tertentu. Ya, kadang hutang, ya, mungkin tak besar, mungkin RM45, RM50, RM100. Ya, jadi dia isytihar, ya, dia gunakan masjid, ya, untuk tanya, minta diisytiharkan tuan-tuan dan puan-puan, ya, arwah yang baru meninggal ni almarhum. Kalau dia ada berhutang dengan tuan-tuan, sila hubungi anak beliau di nombor sekian-sekian. Bagi tahu dia, ya. Kalau tuan-tuan halalkan lebih baik, tapi kalau tuan-tuan nak balik duit tersebut, jumpa. Ya, supaya orang yang telah meninggal tu mudah, ya, urusan
dikubur besok, ya. Bukan dalam keadaan yang compang-camping macam tadi. Jadi Allah datangkan juga ya perkara-perkara tersebut dalam mimpi kerana kita tahu satu daripada 46 ya juzuk kenabian itu berada pada mimpi orang soleh, orang baik. Dan Saidina Abbas adalah orang baik, orang soleh, tuan-tuan, ya. Beliau adalah bapa saudara Nabi, terlibat dalam banyak peperangan, ya. Walaupun dalam perang Badar dia datang lawan Nabi, tetapi lepas tu dia kembali pada agama. Okey, tuan-tuan, selesai. Itu cerita dia. Ada apa soalan? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Sebelum kita masuk perkara lain. Soalan ada apa? Kak Zainab ada apa lagi? Kak Suharti, Kak Noraini, Haji Hassan, Kak Mariatun, ya, Haji Mak Syah. Ustaz, Thank you Ustaz. Tak ada. Syarif ada apa? Ya. Ustaz, Datuk Azizul. boleh tak kita kata after Friday hari yang terbaik dalam seminggu kan Ustaz? Ya. So meaning to say, boleh tak kita kata hari Isnin is the second best day of the week? Boleh lah, tak salah lah kan. Walaupun tak ada lah perintah untuk macam tu kan. Tapi memanglah ya, sebab hari Isnin tu hari puasa. Ya, hari ya yang mustajab doa sebab kita berpuasa. Kemudian kita tahu ya, kita punya amalan diangkat setiap hari. Tapi dibentangkan oleh para malaikat kepada Allah pada hari Isnin dan Khamis. Jadi kalau kita nak kata Isnin dan Khamis itu adalah hari-hari yang terbaik juga selepas hari Jumaat, betul lah. Sebab hari Jumaat kita dilarang berpuasa, tak boleh puasa. Walaupun hari Jumaat tu Sayyidul Ayyam, ya, penghulu segala hari, tapi kita tak puasa pada hari Jumaat. Purposely nak puasa tak boleh. Melainkan orang yang puasa selang sehari. Isnin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Khamis buka. Jumaat puasa. Kalau dia puasa selang sehari, boleh puasa pada hari Jumaat. Tapi kalau purposely nak puasa hari Jumaat saja, ada larangan, ada makruh. Kecuali ya jatuh pada hari putih 13, 14, 15, Khamis, Jumaat, Sabtu, itu boleh. Jadi maknanya ada larangan ya untuk mengkhususkan Jumaat sebagai hari puasa. Tapi Isnin, Khamis digalakkan. Ya, tapi sebab apa kelebihan hari Jumaat tu? Ya, sebab dalam hari Jumaat ada 12 waktu. Salah satu daripada waktu tu adalah waktu yang paling mustajab untuk doa. Dan sebahagian para ulama kata ia antara waktu asar dengan maghrib. Itu memang waktu yang kalau boleh kita gunakanlah walaupun sekejap untuk angkat tangan berdoa pada Allah. Hadap kiblat dalam keadaan berwuduk. Ya, mungkin selepas kita baca surah Waqiah ataupun kita baca, kalau belum surah Kahfi habislah, bacakanlah. Ya, tapi sebenarnya Al-Kahfi kita dah baca malam ataupun pagi, ya, kita nak baca malam afdal lah, ya. Kemudian ya kita baca surah Waqiah petang, ya, lepas asar ataupun surah Ad-Dukhan juga. Kemudian kita angkat tangan berdoa pada Allah. Kerana doa terbaik dibuat selepas ibadah. Dalam keadaan kita musafir pula, macam orang balik kerja contoh, ya, dia driving, ya, dalam keadaan jam dan sebagainya, ambillah peluang untuk berdoa. Kita orang pencen duduk kat rumah, ya, belum pergi masjid, boleh. Di masjid nak pergi pun tak ada masalah, pergi awal. Gunakan masa sebelum maghrib untuk berdoa, ya. Jadi hari Jumaat ada hari khusus untuk ya waktu mustajab doa. Ada solat Jumaat, ya, dan dalam hadis Nabi sebut antara Jumaat dengan Jumaat adalah kafarah kepada dosa-dosa, ya, dosa-dosa kecil. Dengan syarat tidak dilakukan dosa besar. Ya, sebab dalam hadis disebut antara solat Jumaat dengan solat Jumaat, antara solat fardu dengan solat fardu, antara Ramadan dengan Ramadan, antara umrah dengan umrah. Semua itu kafaratun lima bainahuma. Ya, semua adalah penghapus dosa yang dilakukan antara kedua-duanya. Zuhur asar kita buat dosa tengah-tengah tu, Allah ampun, dengan syarat bukan dosa besar. Ya, kalau ada dosa besar tidak diampun. Ya, kerana dosa besar berhajat kepada taubat. Macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi Jumaat ada kelebihan, betul. Ya, tapi Isnin dan Khamis ada kelebihan kerana kelebihan berpuasa kita. Jumaat kerana solat kita, ya. Jumaat kerana doa antara asar dengan maghrib. Tapi hari Isnin dan juga hari Khamis mustajab juga, ya, antara asar dengan maghrib kerana kita sedang berpuasa. Dan pada hari tersebut, ya, malaikat nak wrap up kita punya amalan sebab dia nak persembahkan pada hari itu. Bukan pada hari Jumaat, ya, pada hari Isnin dan Khamis. Jadi masing-masing itu ada kelebihan dia, tuan-tuan. Okey, ada lain, silakan. Ada apa? Ustaz. Silakan. Saya tanya tentang nama Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib letak nama Muhammad tu adakah atas berdasarkan mimpi ke apa ke?
Sebahagian kata ilham saja. Allah ilhamkan dia. Dan ilham tak mesti datang dalam mimpi. Ya, kadang-kadang ilham ni kita duduk-duduk, ya, kita berhadapan dengan Kaabah macam Abdul Muttalib ni, yang memang orang Arab ni memang duduk di sekitar Kaabah lah. Ya, menghadap ke Multazam, ya, sebab kelebihan Kaabah, berdoa, kelebihan Multazam mereka sudah dapat maklumat sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, sebab tu orang Mekah sebahagian mereka adalah agama Hanif, agama Nabi Allah Ibrahim. Mereka dah tahu kelebihan. Sebab tu tuan-tuan ingat ketika Hamzah, ya, dia terlepas cakap, dia kata aku beriman dengan agama Muhammad, dia belum masuk lagi. Dia pergi ke Multazam berdoa, minta Allah tunjukkan jalan kebenaran. Itu yang akhirnya masuk Islam dia. Jadi Abdul Muttalib tu orang baik, ya. Dikatakan Abdul Muttalib tak sembah berhala. Ya, jadi ilham boleh datang dalam keadaan sedar, boleh. Ya, boleh datang dalam keadaan mimpi, betul. Ya, jadi ilham tadilah, ya, dalam bentuk apa tak jadi masalah. Yang penting ilham daripada Allah untuk menamakan cucu yang lahir ini dengan Muhammadun. Maknanya seseorang lelaki yang dipuji dan dipuji dan dipuji dan terus dipuji. Ya, itu khusus untuk Nabi lah. Kerana dikatakan tidak ada lagi orang Mekah yang bernama Muhammad sebelum baginda Nabi. Selepas Nabi Muhammad baru datang, ya, nama Muhammad tu. Okey, ya, itu cerita dia tuan-tuan. Kemudian ya, sama. Ada apa lagi soalan tadi? Macam nak tanya tadi? Orang lain? Tadi masa Kak Zainab nak tanya, tuan-tuan pun nak tanya tadi. Ya, apa? Haji ni ke? Haji apa? Haji Hassan ke apa? Silakan. Ustaz, saya nak tanya tadi Ustaz. Ya. Saya nak tanya yang pasal mimpi. Ada hadis daripada siapa? Tak dengar? Lain putus ke Ustaz? Mungkin lain betul lah. Tak dengar tu, ya. Termute kot, termute. Oh. Mungkinlah, ya. Cuba tengok dekat dia punya apa, mute ke? Sebab apa tu, Lin ada je, cuma dia punya tu mute. Kena bagi tahu. okey. Ustaz, Ya. saya nak tanya yang pasal mimpi tadi itu. Tapi ada hadis riwayat daripada Muslim Abu Hurairah mengatakan kalau kita bermimpi buruk jangan cerita kepada khalayak ramai kan. Betul. Jadi yang pasal yang mimpi tadi tu adakah dia bertentangan dengan hadis riwayat Muslim Tak atau bertentangan. macam mana? Tak bertentangan. Ya, sebab Tak, tu cerita baik. Cerita Baik. tentang Abu Lahab yang jahat, tapi cerita baik. Kan cerita baik. Okey. Ya. Baik. Betul, ya. Okey. Jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Jadi yang cerita kenyataan mufti wilayah ni tuan-tuan, ini antara pengisian kalau kita tengok, ya. Kalau kita dijemput lah sebagai contoh, memang Nabi tak pernah buat. Memang Nabi, para sahabat tak pernah buat. Jadi kita jangan kata maulid ni memang Nabi suruh, memang para sahabat suruh, tak. Ya, tapi kita tengok pengisian dia. Pengisian yang baik seperti tazkirah dan ceramah. Ya, sebab ada hadis Sahih Muslim tuan-tuan, ya. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, tuan-tuan boleh tengok juga, ya. Ini ada perbincangan panjang. Ketika pada satu hari Nabi sampai di masjid, ya, Nabi melihat ada sekumpulan para sahabat sedang berkumpul. Dia buat halaqah. Halaqah ni macam circle lah. Ya, Islamic study circle. Jadi Nabi pun tanya, apa ni, antum buat apa? Ya, ma ajlasakum. Ya, apakah yang menyebabkan kamu ramai-ramai duduk kat sini ni? Ada hal apa? Ya, kalau Nabi tengah berceramah, Nabi tengah mengajar, mereka duduk tu biasa. Ya, jadi mereka buat halaqah. Ini dalam Sahih Muslim ada, ya. Apa ni, kemudian ditanya, ya. Dia orang pun jawab, ya, kata para sahabat, ya, tak disebut sahabat yang berada di situ, tapi riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga apa ni, Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dia kata kami duduk sini tak ada lain melainkan kami nak berdoa kepada Allah, nak baca Quran, nak membaca hadis-hadis Nabi, nak berdoa, nak mengingati, ya, dan mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kami, turunnya Quran, ya. Dan terzahirnya munculnya seorang Nabi akhir zaman di kalangan kami. Mana kami nak sebut pada Allah, syukur kami kerana Nabi tinggal Nabi SAW diutus dan hidup tinggal bersama dengan kami di Madinah ni. Ya, jadi Nabi kata tidak ada, ya, tidak ada apa kita panggil, ya, tidak ada yang menghalang kamu daripada mengingati ataupun memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Maknanya Nabi takrir, Nabi endorse apa yang mereka buat. Walaupun tidaklah kita kata itu secara khusus maulid, bukan, ya, tapi secara umum
dia adalah dalil umum tuan-tuan, ya, yang mengatakan bahawasanya boleh pada hari tersebut, ya, ataupun hari-hari yang lain, tak mesti pada hari Khamis, ada orang buat hari Sabtu, ya, ada orang buat hari Rabu, ada orang buat, tak ada masalah. Boleh pilih mana-mana hari. Kalau nak buat tiap-tiap hari lagi bagus tuan-tuan. Sebab apa? Tapi tujuan dia tazkirah dan ceramah. Tidak ada percampuran lelaki dan perempuan. Kena tutup aurat. Tak ada unsur maksiat. Ya, mempelajari hidup, riwayat hidup baginda Nabi dan sirah dengan lebih baik dari tahun ke tahun. Makin lama makin banyak knowledge kita, pengetahuan kita, ya, tentang apa? Tentang apa kita panggil, ya, tentang apa ni baginda Nabi SAW. Kalau macam tu baguslah. Ya, kemudian apa lagi kita kata? Ya, manfaat dia apa? Ya. Dah tentu manfaatnya adalah untuk kita mengenal, ya, dan makrifah, mana knowledge, ya, tentang Rasulullah SAW. Ya, baca pula kitab Ar-Rahiqul Maktum, The Seal Nectar. Baca pula kitab Ibnu Hisham, ya, Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Oh, kalau macam tu baguslah tuan-tuan. Ya, kalau macam itulah tujuan dia, alhamdulillah bagus. Tetapi jangan kita kata Nabi suruh, ya, Nabi wajibkan. Tak, tuan-tuan. Ya, ini benda baru yang secara umum tidak bertentangan dengan syarak. Ya, cuma kita jangan kata benda tu wajib, benda tu mesti dibuat, ya, dengan tujuan, ya, untuk memuliakan Nabi. Hari apa pun boleh buat, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, pengisian tu yang penting. Ya, tapi janganlah kita kata disebabkan majlis tu ada percampuran lelaki perempuan, ada pelaku-pelaku maksiat sebagainya, maka kita haramkan. Tak boleh lah. Ya, sebab tujuan dia baik. Ya, tujuan dia untuk mendekatkan manusia kepada sirah nabawiyah. Ya, sebab kita nak ajak orang datang mengaji sirah mungkin susah. Tapi bila kita buat majlis macam tu, ya, ada makan, ada jamuan dan sebagainya, dapat pahala dah. Yang kedua, ada pengisian. Kita bagi tahu, ya, bahawasanya Nabi, contohlah kalau Ustaz pilih je ibadah-ibadah tertentu yang kita share. Contoh kita kata keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ramai orang tak tahu. Ya, bila kita sebut tu, kita kata, tuan-tuan, antara benda, ya, yang paling mudah yang kita boleh buat ketika keluar rumah untuk menjaga diri kita daripada diganggu oleh jin syaitan, oleh manusia, orang jahat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, orang pun hafal. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mudah orang nak ingat. Kalau tak ingat, rakam apa yang saya sebut ni. Okey, ya, rakam. Dia dah rakam dah, dia dengar balik. Apa kelebihan dia? Ya, Nabi kata, ya, sesiapa yang baca, ya, sebutan ataupun zikir tadi, Allah hantar 3 malaikat untuk doakan dia. Yang pertama, untuk mendoakan supaya dia tidak sesat dalam perjalanan. Ya, you are guided. Ya, yang kedua, apa yang dia perlukan hajat pada hari itu Allah akan penuhi. Your needs, ya, will be fulfilled. Nombor 2. Nombor 3, ya, kalau dia diganggu dan sebagainya, Allah akan protect dia. You are protected. Maknanya orang jahat ke, orang samsing ke, ataupun siapa saja tak boleh nak buat jahat pada dia. Orang nak santau dia ke, ya, orang nak pukau ke, orang nak apa, insya-Allah tak jadi. Jadi kalau macam itulah setiap Muslim, setiap mukmin keluar rumah baca, kan selamat. Ya, dan orang pun dia kata, oh, rupanya ada bacaan, patutlah. Jadi dia belajar sesuatu dan dia amal. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Kalau 500 orang datang, 500 orang boleh amal. Alhamdulillah. Ya, mungkin dia belajar satu aja, tapi takkanlah dalam ceramah kita ajar satu, paling kurang Ustaz bagi 7 atau 10 benda. Ya, contoh kita kata apa? Lepas subuh atau lepas maghrib baca 7 kali. Apa dia? Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, ayat terakhir surah At-Taubah. Ayat terakhir surah At-Taubah baca. Ya, kita kata kalau dia baca daripada ayat laqad ja'akum boleh. Tapi kalau yang sabit daripada hadis, Nabi kata hasbi Allah. Cukuplah Allah yang membantu aku. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Ya, alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang memiliki aras yang agung, yang besar. Ulang 7 kali. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini antara sunnah Nabi yang tak susah nak baca. Ya, dia kata saya tak hafal, Ustaz baca laju sangat. Okey, tengok surah At-Taubah ayat terakhir. Okey, dia pun amal tuan-tuan. 500 orang, 600 orang amal. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, dan dia nak datang kuliah mungkin susah. Tapi dalam majlis yang begitu, dia datang mungkin nak jumpa kawan, ya, nak datang makan dan sebagainya, kita bagi sedikit pengisian. Mungkin dalam 45 minit hingga 1 jam. Dah cantik dah tuan-tuan. Kalau begitulah tujuan dia, Allahu Akbar. Setiap hari pun boleh buat. Ya, tetapi kalau datang program tu tak ada apa manfaat. Contohnya sekadar kita bernasyid saja. Kalau bernasyid saja, ya, kita kata manfaatnya tak banyak lah. Ya, kalau sekadar bernasyid. Ya, walaupun ya, kita kata nasyid-nasyid yang bagus, qasidah yang bagus, kena ada pengisian dia. Kena ada cerita Quran. Sebab
syarat dia tadi ada sebut tentang kalam Allah. Ada sebut tentang hadis-hadis Nabi, ada cerita sirah, ada benda panduan yang boleh kita amal dalam kehidupan. Kalau macam itulah konten dia tuan-tuan, buatlah. Ya, tak ada benda, tak ada orang kata salah kalau macam tu tuan-tuan. Tapi jangan kata wajib. Ya, jangan kata wajib kerana Nabi suruh, bukan. Ya. Tapi kalau perintah umum, yang tu boleh. Macam itulah tuan-tuan, ya. Kita kena pastikan. Sebab ya dalam masyarakat moden sekarang, kita bukan macam zaman Nabi tuan-tuan. Iman orangnya kuat. Ya, masing-masing boleh buat sendiri. Ya, zaman Nabi masih kuat lagi. Zaman Abu Bakar masih kuat. Zaman Umar masih kuat. Zaman Osman dia dah banyak lalai dah. Zaman Ali lagi banyak golongan pemberontak beramai. Ya, masuk zaman Muawiyah dan kerajaan Bani Umayyah, lagi kurang tuan-tuan. Bergaduh sama sendiri, fitnah dan sebagainya. Ya, cuba kita bayangkan. Jadi zaman kita lagi teruk. Kalaulah program-program mendekatkan manusia kepada Quran, hadis dan juga sirah tak dilakukan, macam mana umat tuan-tuan? Makin hanyut kita tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Okey, ada lain silakan, ada apa? Ya, sebelum kita kita ambil beberapa perkara sebagai panduan lah, ya. Sebelum Ustaz, kita silakan. Kak Wani, nak tanya pasal burdah kan, sekarang banyak orang buat pasal burdah semua tu. Kita dah jawab dah ni, ya. Tak dengar Jawab tadi. kan Kak Zainab? Kita jawab dalam kelas apa tu Kak Zainab? Ke Syarin, ya, Ustaz tak ingat. Ni kat mana kita jawab tu? Dalam kelas Nia ke? Betul Ustaz. Ya, dalam kelas Nia, ya, kita ada bagi panduan sikit. Nanti insya-Allah ya kita bagi panduan. Tuan-tuan boleh Google, ya, masuk website apa ni Mufti Wilayah, mesti dah ada jawapan. Ya, tuan-tuan jangan apa kita panggil, jangan bimbang lah, ya. Boleh Google, boleh. Ya, tapi tuan-tuan Google yang bagus-bagus lah. Ya, tuan-tuan Google yang bagus-bagus, ya. Jadi bila kita Google yang bagus-bagus tu, insya-Allah adalah benda manfaat kita dapat tuan-tuan, ya. Okey, Ustaz buka benda lain tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan soalan sebagainya, ya. Ustaz, kalau berarak sambil berselawat tu, okey tak Ustaz? Itulah masalah dia, tak ada tuntutan, ya. Tapi macam tadilah. Kena make sure jaga tak ada sebab selawat tu boleh sebab Nabi kan pernah tegur. Ya, ketika Nabi bermusafir bersama para sahabat, bila mereka naik ke kawasan tinggi kan bertakbir. Ya, bila mereka turun mereka bertasbih, ya. Tetapi ada sahabat yang dia laung kuat sangat suara. Sehingga Nabi kata, ya, kita bertasbih dan bertakbir memuji Allah yang Maha mendengar, bukan Maha pekak, yang Maha tuli, bukan. Ya, jadi jangan kuatkan sangat suara tu. Kalau kita ambil, ya, dalam apa kita panggil dalam surah Al-Isra', ya, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Isra', ya, 2 ayat terakhir juga, surah Al-Isra', surah 17, mari kita sama-sama buka. Ya, sebagai panduan kita dah sebut ni pernah, ya, dulu, ya, tapi mungkin tuan-tuan lupa. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Isra', nanti Ustaz tengok, ya, pada ayat yang kedua terakhir. Ya, kedua terakhir tuan-tuan, ya, pada suratul Isra'. Siapa dah jumpa bagi tahu. Suratul Isra', muka surat 293 Quran. Ya, sila buka Quran ataupun tuan-tuan pakai apps. Tengok aja, ya. Pada ayat yang ke-110. Qul Allah tu. Jumpa? Okey, jumpa. Muka surat 293. Ya. Jumpa Ustaz. Okey, terus tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 110. Qul Allah, sebutlah, ya, serulah Allah Muhammad, bagi tahu kepada umat manusia, berdoalah kepada Allah, sebutlah nama Allah. Awidur Rahman, sebutlah Ar-Rahman, ya. Ni yang Datuk Said kita bagi tahu, ya, pada minggu lepas ke tak salahnya. Ya, ganti kadang-kadang, ya, tak disebut Allah, disebut Ar-Rahman, betul, ya. Ayyam ma tad'u, mana-mana saja, ya, kamu seru nama Allah, falahul asmaul husna, memang Allah memiliki nama-nama yang baik, ya, sifat-sifat yang baik, the best attribute of Allah, ya. Ada 99, sebutlah mana satu, ya. Sudah tentu Ar-Rahman antara yang terbaik. Kemudian ada panduan, wala tajhar bi solatika, jangan kamu jaharkan solat kamu. Solatnya ada 3. Satu ialah solat yang kita panggil solat fardu, solat sunat itulah. Yang kedua ialah doa kita. Yang ketiga ialah selawat, ya. Berselawat tu, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tu, selawat. Jadi solat ada 3 makna. Yang pertama ialah doa, yang kedua ialah solat kita punya sembahyang fardu, sunat ataupun fardu, dan juga kita punya selawat tu sendiri. Ya, jadi semua tu dipanggil solat. Jadi Allah bagi tahu wala tajhar bi salatika, jangan kamu jaharkan solat kamu, tasbih kamu, solat sembahyang kamu atau doa kamu. Wala tukhafid biha, tapi jangan pula kamu rendahkan sangat. Ya, maknanya
Jangan langsung tak bunyi, senyap aja. Ya, angkat takbir pun tak ada bunyi. Allahu Akbar paling kurang. Ya, ada bunyi. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun sembahyang seorang. Orang perempuan pun, ya, kena paling kurang didengar oleh telinga. Ya. Kemudian Allah kata apa? Wabtari, dan carilah baina zalika, in between dua-dua tu. Jangan kuat sangat dan jangan pelan sangat. Ya, carilah zalika sabila, carilah jalan tengah antaranya. Jadi macam tadilah, jangan menjerit-jerit sampai kita kata macam tak berakhlak. Ya, sebab Nabi tegur. Ya, sedangkan mereka bertakbir. Sedangkan para sahabat ni disebut oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya, tafsir Ibn Katsir. Ya, bila para sahabat Allahu Akbar ketika menaiki kawasan tinggi, ketika menurun bertasbih pula, ya, subhanallah, ya, dengan suara kuat, maka Nabi tegur. Nabi kata, yang kita seru, yang kita takbir dan kita tasbih ni adalah Allah yang Maha mendengar, Allahus Sami', bukan yang tuli, bukan yang pekak. Jadi jangan keterlaluan sangat. Jadi kena jagalah. Ya, benda-benda ni Ustaz rasa kena bagi tahu, ya, pada sebahagian anak-anak muda terutamanya, ya, sebab anak-anak muda ni dia sibuk dengan kerja dia, dengan pelajaran sebagainya. Mungkin dari segi mengaji ni kurang. Jadi kita orang tua, kita orang dewasa yang selalu dalam mengaji, kita lah kena guide budak-budak muda ni. Ya. Sebab tu memang kita sentiasa kena mendampingi mereka, tuan-tuan. Ya. Kerana anak-anak kita ni kurang masa dia. Ya, masih lalai dengan benda-benda lain. So kita yang dah ada petunjuk ni, dah ada kesedaran, kita lah yang kena guide mereka, tuan-tuan. Ya. Jadi secara umum kita kata tak ada tuntutan, ya, tetapi kalau kita nak lakukan macam tadilah, ya, kena dijaga batas-batas adab-adab dia. Jangan terlalu kuat, ya, sehingga kita kata melampaui batas, ya, seperti mana yang Nabi tegur kepada para sahabat yang bertasbih dan bertakbir tadi. Itu jelah. Okey, ada apa? Silakan, ya. Jadi ni panduan ayat 110. Jangan kuat sangat dan jangan perlahan sampai tak dengar langsung. Itu ceritanya. Ya, sebab kalau tak dengar, ya, apa masalah? Bila kita kat rumah, ya, bila kita berdoa tak dengar langsung, apa dia punya kesan dia? Malaikat tak nak catat. Malaikat Tak nak catat tak tahu, kemudian dia tak boleh buat apa lagi? Malaikat tak boleh mendoakan, mengaminkan. Ya, sebab dia tak dengar apa kita minta, ya. Yang Maha tahu, yang Maha dengar Allah. Ya, tapi malaikat kan kerjanya mengaminkan. Ya, mencatat, mengaminkan dan juga membawa naik ke langit dan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya pada hari Isnin dan pada hari Khamis, pada setiap minggu, ya. Itu cerita dia. Jadi benda-benda tu kita kena ambil maklum lah. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi? Silakan. Ada apa ni? Ya, ayat tadi. Qul ud'ullah. Ya, silakan. Apa pendapat Ustaz tentang apa ni? Bagaimana Ya. Bagaimana kasih sayang kita pada Rasulullah boleh menjadi penyambung kasih sayang kita pada Allah. Bagaimana kasih sayang kita pada Rasulullah? Ya, boleh menjadi penyambung ataupun wasilah kasih sayang kita pada Allah. Ya, memang dia automatik saja. Sebab dalam Quran bersebut ati Allah wa ati Rasul. Taat pun kamu kepada Allah, taat kepada Rasul. Man atau Allah faqad atau Rasul, ya. Ataupun man atau Rasul faqad atau Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah secara automatik. Ya. Dan kita dah baca apa kita panggil, ya. Apa ni ayat 31 dalam surah Ali Imran, tuan-tuan boleh tengok sebagai bukti. Buka Ali Imran, ya, surah yang ketiga, ayat yang ke-31. Ya, pada muka surat yang ke berapa tu? Pada muka surat yang pada muka surat yang ke-54. Buka Quran, muka surat 54. Surah Ali Imran ayat 31. Ya, sebab tanya cinta tadi kan, ya. Qul in kuntum tuhibbun Allah, jumpa, ya, baris yang ketiga daripada atas, ya. Muka surat 54, surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, kata Nabi. Ya, kena ikut Nabi. Ikut Nabi ni maknanya apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang tinggal. Ya, seperti mana suratul Hasyar kan? Ya, Nabi sebut dah. Ya, apa yang Allah sebut. Apa yang Nabi datangkan, ya, Nabi perintah ikut. Apa yang Nabi larang tinggal, ya. Jadi jika kamu benar-benar cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ya, jadi ikut Nabi, sayang Nabi itu, ya, adalah
dia punya cara untuk kita meraih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ikut apa yang Nabi buat, yuhibbukumullah, Allah akan sayang kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa. Sebab Nabi tak boleh ampunkan dosa. Nabi boleh tolong doa supaya Allah ampunkan dosa, boleh. Ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha belas kasihan. Jadi ayat 31 menjadi bukti bahawasanya nak raih sayang Allah terhadap kita, kita kena ikut Nabi dulu. Ya, ikut Nabi, sayang Nabi, ya. Bila kita sayang Nabi lah kita ikut Nabi. Bila kita sayang Nabi lah kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Dengan sebab sayang kita dan itibak ikut kita ke Nabi itu menyebabkan Allah jadi sayang pada kita. Itu dia punya hubungan dia, Kak Zainab. Okey, ada lain, silakan. Ada apa lagi? Ya, Faham. Orang lain silakan, ada apa? Tuan-tuan ada apa? Ada, tak ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada apa, kita kena tengok, ya, apa-apa yang boleh kita belajar, ya. Daripada apa kita panggil, ya, daripada ni contoh, ya. Apa kita nak belajar? Kita cari, ya. Contoh, ya, sunnah Nabi yang mudah untuk diikuti. Okey, ya. Saya share dengan tuan-tuan sekejap lagi, ya. Okey. Tak dapat pula, ya. Tak ada rezeki, tak dapat, ya. Susah sikit nak buat dia punya apa ni. Sunnah Nabi. Sambil itu tuan-tuan tanya Ustaz tengah cari ni. Tanya soalan, silakan. Haji Mak Syah, ada soalan? Tuan-tuan, tanya soalan. Ustaz, Ya, tabligh tu sunnah Nabi, Ustaz. ya, dia buat yang mana? Kalau yang diikut Nabi, buat samalah. Kalau yang tak ikut macam Nabi, bukanlah. Okey, ya, kita tengok, ya. Antara 10 amalan harian, ya. Ni ada 30 panjang sangat. Kita ambil yang senang aje. Ya, 10 amalan. 30 ni pun tuan-tuan boleh ambil juga, ya. Saya share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nampak kan yang Ustaz share ni? Boleh nampak, ya? Boleh, Ustaz. Okey, ya. Ni ada 30 ni, senang, ya. Antaranya apa kita tengok secara umum, ya. Selalu tersenyum, tuan-tuan, ya. Sebab senyum tu sedekah. Ya, ni sunnah-sunnah Nabi yang mudah nak buat. Yang ada 30 semua. Kita bagi satu-satu, ya. Yang pertama, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, antara perkara paling mudah kita buat ialah bila bertemu dengan orang, kita senyum, ya. Walaupun orang tu tak suka dengan kita, tak apa, tuan-tuan. Ya, tapi bukan senyum sinis. Senyum memang ikhlas, ya. Itu sunnah yang paling mudah. Bangun daripada tidur, ya, ada doa bangun tidur. Paling kurang alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematian aku. Dan kepadanya lah, ya, tempat kami dikumpulkan. Itu antara yang paling mudah lah, tuan-tuan. Ya. Kemudian berjalan macam Nabi, ya. Tak mesti ikut macam Nabi lah, ya, tapi berjalan dengan kaki kanan. Pakai kasut dengan kaki kanan. Ya, keluar rumah dengan kaki kanan. Tu paling mudah. Ya, dan tak boleh apa kita panggil, ya. Tidak boleh mendahulukan kiri melainkan kanan lah, ya. Dalam segala perbuatan melainkan ketika cuci najis. Cuci najis tangan kiri lah, kaki kiri. Ya, kaki kiri untuk, ya, apa ni, masuk ke keluar daripada masjid, betul, kaki kiri. Ya, masuk masjid kaki kanan, ya. Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim ni kerana apa? Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata, ya, orang yang apa, tuan-tuan, ya, orang yang menyambung silaturahim ni apa? Ya, dia akan Allah panjangkan usianya, dan Allah juga akan apa, ya, Allah juga akan murahkan rezekinya. Man ahabba an yubsata lahum fi rizqihi. Ya, sesiapa yang suka Allah luaskan rezeki dia, mana rezeki dia berkat, bukan mesti banyak tapi berkat.
wa yunsa'alahu fi asarihi, dan Allah panjangkan usianya. Mana usianya berkat juga, ya. Macam Imam Nawawi ketika meninggal umur 45, tapi berkat tuan-tuan, banyak kitabnya. Orang duk puji dia, orang doakan dia. Ya. Falyasil rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Senang je tuan-tuan, ya. Ada saudara mara kita yang dah lama kita tak kontak, kita tak keep in touch dengan dia, kita hubungi dia, ya. Itu antara sunnah yang mudah. Keluar daripada rumah sama tuan-tuan, ya, dengan doa tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian bercakap, ya, bercakap yang baik-baik. Kalau kita tak tahu apa nak cakap, diam, betul, ya. Tetapi macam tadilah, ya, bertanya tu lain, ya. Ini bercakap, ya. Ini bertanya mungkin lain. Sebab kita nak tahu kedudukan sebenar, kita tanya. Mendahului yang kanan kita dah sebut, ya. Cincin contoh, ya. Cincin ni ada isu lah. Kerana cincin Nabi pakai tak Nabi pakai. Tapi cincin yang Nabi pakai bukan untuk perhiasan, ya. Cincin perempuan perhiasan, ya. Tetapi kalau cincin lelaki, dia lebih pada tujuan Nabi untuk jadikan sebagai cop mohor, ya, untuk rubber stamping tu, ya. Kerana dulu tak ada rubber stamping, maka Nabi letak Nabi punya cop mohor tu, ya, Allah, Rasul, Muhammad dekat cincin Nabi. Ya, Nabi minta para sahabat buat dengan menggunakan apa ni, logam yang bukan emas, ya, untuk stamping, sebab surat-surat rasmi kena ada stamping. Ya, itu dari segi cincin tadi, ya. Ketika marah, ya, ketika marah kita kontrol. Macam mana kita kontrol? Kalau kita sedang berdiri marah, kita duduk. Kalau duduk marah lagi, kita baring. Kalau kita dalam keadaan tak boleh duduk, tak boleh baring, kita berwuduk. Ya, tak boleh berwuduk, ya, kalau wuduk tak selesai, mandi contoh dia. Ia pernah berlaku pada Sayyidina Umar Ibn Khattab, kita dah tahu dah ceritanya. Kemudian makan dengan tangan kanan, dengan bismillah. Dan ambil makanan yang paling dekat, ya. Itu paling mudah tuan-tuan. Istighfar sentiasa. Nabi satu hari tak kurang pada 70 kali istighfar. Satu hari lain sebut 100 kali. Memberi salam, ya, kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal, ya. Ini nombor 12. Ya, absyus salam, Nabi sebut liman arafta, kepada orang yang kamu kenal, waliman lam ta'rif, dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Kemudian mencegah kemungkaran. Kita nampak benda yang tak elok, kita cegah. Kalau kita ada kuasa, cegah dengan tangan. Kalau kita tak ada kuasa, kita cegah dengan mulut kita, nasihat. Kalau tak boleh, kita benci pada hati kita, paling kurang. Ya. Kemudian diam, kita dah sebut tadi. Kalau tak ada apa nak sebut, kita diam. Ya. Tapi kalau ada benda nak tanya, jangan diam. Masuk dan keluar tandas, ada doa dia. Ya. Kemudian apa lagi? Kita menunaikan hak saudara Muslim. Apa hak dia, tuan-tuan? Ya. Kalau kita ada berhutang dengan dia, bayar hutang. Kalau kita tak boleh bayar, kita bagi tahu dia. Ustaz, saya tak boleh bayar sebab ada hal tertentu. Ya, tapi takkanlah tak boleh bayar aja. Sampai bila nak bayar, kita kata. Ya, jadi kena ambil tahu benda tu. Sebab kalau kita bawa hutang tu pergi akhirat besok, kita bayar dalam bentuk apa, tuan-tuan? Kat Nomah, ya. Nanti kita kena bayar dalam bentuk apa di akhirat besok? Pahala kita, Ustaz. Kita bayar dengan pahala, tuan-tuan. Rugi. Pahala kita memang mungkin banyak. Kita ada sedekah banyak, kita bagi duit kat orang, bagi makan sebagainya, dapat pahala, betul. Tapi esok pahala tu jadikan kita muflis pula, tuan-tuan. Sebab kita kena bayar, ya, hutang yang kita tak selesai di dunia, di akhirat besok kena bayar. Macam mana? Ya, rugi kita, tuan-tuan. Kalau kita ada pahala, kalau tak ada pahala, ya, dosa orang tu kita kena ambil. Ya, tu cerita dia. Kemudian menunaikan hak saudara sudah, ya. Selain pada tu, kalau dia bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Jawab, itu juga. Kalau dia sakit, kita datang ziarah kalau kita mampu datang. Paling kurang kita doakan dia. Ya, kemudian apa lagi, ya, kalau dia meninggal, kita datang solatkan jenazah dia, paling kurang. Kalau tak hantar ke kubur pun, paling kurang semayangkan jenazah. Kalau kita tak boleh semayangkan jenazah dia kerana jauh, kita boleh solat jenazah ghaib. Tak ada alasan, tuan-tuan. Bersugi, ya, Nabi kata, kalau aku tidak memberatkan kepada umat aku, pasti aku akan suruh mereka bersugi, membersihkan gigi pada setiap kali berwuduk ataupun nak solat. Ya, kemudian bercelak untuk lelaki, bukan perempuan, terutamanya pada waktu malam. Bersedekah, ya, sedekahlah bila-bila ada peluang sedekah. Ya, walaupun dengan jumlah yang sedikit tak apa. Doakan orang lain, ya. Antara doa yang paling mustajab ialah doa seseorang kepada seseorang yang lain dalam keadaan seseorang yang lain itu tidak mengetahui dia didoakan. Itu antara, ya, doa yang mustajab. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Ya, solat di awal waktu, ya. Kalau jamaah dah ada. Ya, kalau jamaah belum ada, tunggu. Sunat kita tunggu. Kalau Zuhur sebagai contoh, Asar boleh tunggu kejap. Ya, Subuh tunggu kejap, tak ada masalah. Melainkan Maghrib jangan tunggu-tunggu sebab waktunya sangat sempit.
dan cuba berusaha untuk duduk saf yang pertama, ya. Jangan tuan-tuan bagi orang lain pula, ya. Dia orang offer kita pergi depan, kita offer dia balik pula. Tak payah, kita pergi. Kita ucap terima kasih kat dia. Baca Quran sentiasa, ya. Bacalah Quran kerana sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat pada kamu. Tuan-tuan, nombor 22. Nombor 23, berwuduk. Ya, berwuduk ketika nak keluar rumah, nak pergi masjid, wuduk siap-siap. Man tatahhara fi baiti, siapa yang wuduk di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan menuju rumah Allah. Tujuan dia untuk solat, ya, solat fardu daripada 5 solat fardu. Maka 2 langkahnya. Yang pertama, Allah hapuskan dosa. Yang kedua, Allah angkat darjat. Semua tu ada sunah-sunah yang mudah untuk dibuat, tuan-tuan. Ya, terutamanya orang lelaki lah, perempuan tak ada tuntutan pergi masjid. Tapi kalau dia nak pergi, lelaki tak boleh halang. Terutamanya kalau tidak ada fitnah. Ya. Kemudian solat duha kita dah sebut tadi, ya. Minimum Nabi buat 4. Boleh 6, boleh 8, ya. Tapi macam tadilah, kalau sibuk sangat tak ada peluang, 2. Apa ni, waktu kita musafir ada tak solat duha? Ada, tuan-tuan, ya, selesai. Kemudian tahajud, bangunlah tuan-tuan, ya. Kalau tak boleh setiap hari, paling kurang, ya, 2 kali seminggu ke, ya, 3 kali seminggu, berusahalah. Ya, jadi maknanya tak banyak sikit, ya, tahajud, ya. Kalau sembahyang malam kita dah buat sebab ba'da isyak sembahyang malam. Solat witir sembahyang malam sebelum tidur, ya. Ini berkait dengan tahajud sebelum subuh. Ya, kalau bulan Ramadan lagi senang, bulan kita puasa lagi senang, ya. Kemudian dari segi apa, ya? Apa ni, bersin kita dah jawab tadi. Itu antara hak saudara juga, ya. Bila dia bersin kita sebut alhamdulillah. Kita doakan dia kalau dia sakit, kita ziarah dia. Kita ziarah jenazah dia kalau dia meninggal dunia. Memberi makan kepada orang lain sama. Ya, 2 perkara paling baik yang boleh kita buat antaranya menyebarkan salam dan memberi makan kepada orang lain, belanja orang makan. Walaupun belanja kecil tak apa, tuan-tuan. Tak mesti belanja nasi biryani, tak, ya. Beli kuih ke, beli apa ke, belanja kawan-kawan, ya. Buat usaha untuk membelanja kawan, ya. Kita post hantar makanan ke rumah dia, ya, tanpa dia mengetahui, tanpa dia minta. Oh, tu best, tuan-tuan. Kemudian apa lagi, ya? Apa ni, mimpi buruk, tadi Datin Lin dah sebut. Kalau mimpi buruk jangan cerita ke orang lain, melainkan mimpi yang ada kaitan dengan sihir, contoh, ya. Sebagai contoh, para ulama sebut kalau seseorang tu bermimpi dia dipatuk oleh ular, ya, ular hitam terutamanya, sebab hitam represent jin syaitan. Kita dah tahu dah. Ini seperti mana dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sebut. Jadi bila kita mimpi ular hitam patuk kita, kemungkinan ada orang jahat nak buat sihir pada kita. Boleh tak kita beritahu pada orang tertentu, suami kita ke, anak lelaki kita ke? Boleh, kena bagi tahu, tuan-tuan. Tapi tidak isytihar, tidak sebar pada orang lain. Kerana bimbang takut bila berlaku sesuatu, anak dan suami kita tak tahu hal. Jadi kita kena bagi tahu juga pada orang tertentu. Tapi kalau mimpi-mimpi biasa yang tak ada kaitan, tak payah. Ya, kita ludah saja ke sebelah kiri. Ya, tapi bukan ludah betul, ya. Dia isyarat saja. Ya, sebab kalau kita tidur sebelah tu ada suami kita, takkan kita nak ludah dia. Jadi ludah isyarat saja. Itu kalau mimpi buruk. 29, membaca basmalah pada setiap pekerjaan yang baik, kita dah sebut. Kullu amrin zibalin lam yubda aw la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah, ya, maka dia terputus, ya, ataupun terhalang daripada rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Tuan-tuan, 30, senang, tuan-tuan. Dalam masa 20 minit kita dah cover dah. Okey, ada apa soalan sebelum kita tamat? Silakan. Ada apa? Silakan, tuan-tuan. Sebelum kita tamat, ada apa? Ustaz, tadi Ya. untuk perempuan tu, Ustaz, bolehlah pakai kan, Ustaz? Yang mana? Cincin tadi untuk hiasan perempuan. Betul. Nabi belikan untuk isteri Nabi. Semua isteri Nabi dapat cincin seorang sebentuk. Oh, kira ikut sunnah. Sunnah isteri Nabi lah. Ya. Tetapi macam tadilah, tujuan dia bukan untuk melawar, untuk tunjuk kita punya cincin lagi mahal pada orang lain. Kena jaga niat. Ya. Kalau jaga niat, okey, clear, tak ada masalah. Lain pada tu, silakan. Sebelum kita tamat, ada apa? Ya. Ustaz, kalau itu tadi bagi salam yang nombor berapa tadi tu, untuk kita macam saya ni neighbor bukan orang Melayu, bukan Islam. Kalau jumpa tu cakap hello ke tu termasuk dapat juga kan, Ustaz, kan? Ya, Hello, kita sebut good benda yang baik. morning. Ya. Jadi kalau dia ucap selamat pagi, good morning, kita jawab dengan ucapan yang sama. Tak ada masalah. Ya, sebab dalam Quran sebut, ya, apa ni, idza hujitum bi tahiyatin, ya, kalau kamu diberi greeting, diucap, ya, dengan sesuatu ucapan yang baik, maka kita balas, ya, ataupun lebih baik daripada tu. Kalau dia orang Islam lagi senanglah,
Ya, kita boleh jawab lebih panjang kan? Ya. Tapi kalau dia orang bukan Islam, apa salahnya? Ya, sebab Islam membenarkan. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kebaikan kita tu dia tahu orang Islam ni tak sombong. Ya, dan dia pun ada minat nak masuk Islam. Kan bagus tu. Okey. Lepas tu Ustaz, kalau kita generalisekan, kita mendatangkan kegembiraan dalam hati orang. Kalau bukan Islam ke tak Islam ke, kita gembirakan dia, kita bawa dia keluar makan ke, jalan-jalan ke, kita you free ke, join bawa pusing-pusing jalan, tengok lampu ke apa tu semua akan mendatangkan pahala untuk kita lah. Mudah-mudahan lah ya. Sebab kita mengembirakan orang secara umum ya, memasukkan kegembiraan dalam hati manusia secara umum, bukan mesti orang Islam lagi baguslah. Ya, terutamanya kalau kita kata dia tengah down kan, ya. Mungkin kita kata anak dia result SPM tak bagus ke, dia dah harap anak dia skor tak bagus anak dia, ya. Dan oleh kerana tu anak dia tak boleh nak masuk college tertentu kita kata. So kita pun ya beli makanan ke, bawa dia berjalan ke apa, mudah-mudahan ya dia lega sikit. Dapat pahala tak? Mudah-mudahan dapat pahala kerana memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang manusia. Ya, kita buat baik bagi minum anjing pun boleh dapat pahala. Ya, takkan kita buat baik bagi minum orang bukan Islam tak dapat pahala. Anjing ya yang najis mughalazah pun dapat pahala. Itu bandingan dia. Okey tuan-tuan, ya, itu yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni, ya. Jadi tuan-tuan boleh masuk website ni ya. Boleh masuk website ni, tajuknya 30 sunnah, ya, 30 sunnah yang boleh kita buat tuan-tuan ya. 30 sunnah Nabi yang mudah dipraktik dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan boleh jumpa banyak lagi. Ya, kalau Ustaz boleh tengok ya. Antara 10 amalan harian sunnah Nabi banyak tuan-tuan. Tuan-tuan type je dekat Google ni ya. 7 sunnah Nabi Muhammad yang hebat dan mudah. 10 sunnah macam-macam ya. Urutan sunnah Nabi yang paling utama untuk diikuti ya, ada. Ya, urutan sunnah Nabi. Mari kita tengok sekejap ya sebelum kita tamat. Kalau dapat ya. Kalau line bagus ni. Kadang-kadang line tak berapa ni ya. Okey. Urutan sunnah Nabi yang paling utama untuk diikuti. Kita tengok apa dia ya. Ustaz besarkan. Ya. Besarkan sikit. Oh, dah tertutup ya. Dah tertutup, tak ada kemampuan lah ya. Apa di antaranya? Menyampaikan ajaran Islam mengenai kehendak Allah ni lebih panjang lah, lebih detail. Menjadi hakim, memimpin, berdakwah, ni lebih detail lah ya. Sunnah dalam beribadah, khusus mengenai ibadah apa dan bagaimana. Ni lagi ni high level sikit lah ya. Tapi yang tadi tu, yang 30 tu dah cukup cantik lah tuan-tuan. Kita amalkan. Dia ada banyak, 10, 16 amalan sunnah Rasulullah ya. Tapi tuan-tuan pastikan ya dia ada rujukan lah ya. Kalau macam mufti wilayah punya tadi tu, secara umum ya itu sudah ditapis ya, ada grup ya, bukan mesti Dr. Zul yang buat, dia ada think tank dia ya, dia ada grup dia tuan-tuan ya, ada 4-5 orang yang duduk dalam jawatankuasa. Jadi sebelum mereka viralkan, sebelum mereka upload ya ke website ya, dia biasa dah dicek oleh Dr. Zul lah ya, Dr. Zul endorse saja biasanya ya. Mungkin dia ada tokok tambah sebagainya. Itu antara website yang bagus lah tuan-tuan ya, kerana kita kenal Dr. Zul ni antara ya orang yang teliti ya di dalam menulis sesuatu. Dia bukan jenis sembrono. Ya, ambil perhatianlah benda-benda ni ya. Kadang-kadang tuan-tuan dengar di YouTube ya ataupun di TikTok sebagainya, memang kadang-kadang bagus, nasihat tu bagus ya, tapi kadang-kadang sumber dia tu tuan-tuan kena ambil maklum. Kadang sumber-sumber dia tu ya tidak sahih. Macam tadi, minta maaf kalau Ustaz boleh sebut ya. Kita kata macam apa ni, nabi-nabi buat dosa. Nabi-nabi tak buat dosa tuan-tuan. Nabi-nabi maksum. Ya, sebenarnya yang dilakukan macam Nabi Adam tu kita kata dia bukan dosa. Ya, kerana itu Allah nak uji saja, nak tengok Nabi Adam ni ingat tak perintah Allah dan perintah Allah kepada baginda. Ya, lepas tu dia apa kita panggil, digoda oleh iblis, oleh syaitan sehingga dia makan buah tadi. Ya, dan bila kita sebut makan buah tadi menyebabkan dia terbuang ke dunia, itu satu kesalahan tuan-tuan. Ibnu Katsir kata tidak ada kaitan. Ya. Perintah Nabi Adam turun ke bumi itu bukan sebab dia makan khuldi, buah khuldi tadi, tetapi kerana memang perintah Allah ya, tujuan Allah menjadikan manusia adalah untuk mentadbir alam. Walaupun ya kita kata apa ni, Adam tidak makan buah khuldi, Allah tetap hantar dia ke bumi kerana tujuan manusia dicipta adalah untuk mengimarahkan ya, menjadi khalifah ya fil ardi atau muka bumi. Jadi benda-benda macam itu kadang-kadang kena ambil perhatian tuan-tuan ya. Terutamanya ya kalau kita tak tahu sumber dia, kena ambil perhatian lah. Ya, tujuan kita memang baik, mudah-mudahan dapat pahala. Ya, tetapi kadang-kadang kita kena tapih lah juga.
supaya kita tidak berkongsi perkara-perkara yang mungkin tak ada dalil yang menyokong dia tuan-tuan. Macam tu je lah. Dan tadi kita sebut kan, yang ini nak amal 30 ni pun dah banyak dah tuan-tuan. Benda yang boleh kita buat secara harian. Okey, sekadar tu terima kasih pada Haji Mat Shah. Ada apa-apa nak sebut Haji Mat Shah kalau ada? Haji Nazri, terima kasih dan orang lain semua, terima kasih atas soalan. Mudah-mudahan ada manfaat Selamat mengkaji dan mempelajari sirah secara lebih mendalam, hadis-hadis Nabi dan selamat mengamalkan semua itu dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita lebih mencintai Nabi lah. Tengok pada ayat 31 tadi. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Apa Nabi perintah, buat. Apa Nabi larang, tinggal. Kerana bila kita buat begitu, Allah akan sayang kita. Allah akan ampunkan dosa. Dan Allah lah yang maha pengampun, lagi maha belas kasihan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Haji Nazri dan tuan-tuan Terima kasih Haji Nazri. Masih Jazakallah semuanya dah bayar.